أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita, dan pada pagi ini kita kembali bertemu bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Dan untuk edisi pada hari ini bersamaan dengan Rabu 26 Mei 2021 dan juga 14 Syawal 1442 Hijri, dan tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan, akan kita diskusikan untuk topik fik muamalat jual beli atas talian. Dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 pada ketika ini, semestinya ramai dalam kalangan kita yang menggunakan aplikasi atas talian ataupun atas talian untuk kita berjual beli dan membeli dan sebagainya, dan bertepatan dan juga kena dengan keadaan situasi pada ketika ini, kita berharap dengan adanya perbincangan topik untuk fik muamalat jual beli atas talian ini mudah-mudahan memberi satu gambaran dan juga pencerahan kepada kita insya-Allah. Dan kita bawakan sebagaimana biasa ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah bertemu kita lagi. Hari tu raya Ustaz. Ini pun Syawal lagi ni Ustaz ni. Insya-Allah. Dan semestinya kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah hantarkan komen menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran sebagaimana biasa serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Baik, sehingga semalam 7,289 kes baru dicatatkan, manakala kes sembuh baru sebanyak 3,789 dan 60 kematian baru dicatatkan. Dan jumlah kes keseluruhan cukup membimbangkan 525,889. Saudara sedang penonton, saya ingin menyeru kepada kita semua, khususnya rakyat Malaysia, untuk kita terus membantu para petugas barisan hadapan dengan kita membantu mereka, kita memenuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Kita buat safe lockdown, kita jangan keluar rumah sedang tidak ada keperluan yang mendesak. Jika kita nak keluar beli barang dan sebagainya, kita perlulah melakukan kawalan kendiri dan juga penjarakan fizikal yang sekira situasi yang cukup getir pada ketika ini. Mari sama-sama kita terus mematuhi dan juga kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memperoleh jalan keluar dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, untuk topik kita pada pagi ini, fik muamalat jual beli atas talian, semestinya banyak yang akan kita kongsikan dengan para penonton. Untuk permulaan saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya mulakan dari Anas, saya pun tak tahu suka ke senyum ke, tapi anggap senyum lah kot, insya-Allah. Nampak mata je. Baik, alhamdulillah. Kemudian sedang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, antara cara kan yang kita nak membantu frontliner dan antara cara kita nak melandaikan
kita punya graf COVID ini, antaranya adalah kita duduk dekat rumah dan kalau boleh membeli secara atas talian. Ini antara perkara yang sangat penting yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Akan tetapi walaupun dia itu membantu, memudahkan, akan tetapi di sana ada hukumnya. Betul. Ada syaratnya, ada kaedahnya, dan ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275 di tengah-tengah ayat riba. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan segala jenis jual beli dan Allah mengharamkan segala jenis transaksi yang berkaitan dengan riba. Jadi bila kita sebut pada bahagian awal itu, maka Allah memberikan kepada kita panduan. Allah memberikan kepada kita yang kita panggil sebagai endorsement ataupun kebenaran kita untuk melakukan apa transaksi, apa jenis jual beli, dan di antaranya termasuknya adalah jual beli secara online ataupun atas talian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, Allah bagi tahu, Allah nyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud bahawa Allah menyatakan kepada kita, wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Di sini maksudnya pembeli dan penjual lah. Itu secara umumnya. Jadi pembeli penjual ada syaratnya, apalagi atas talian ataupun secara online, maka ini juga antara perkara yang sangat penting untuk dilihat daripada sudut hukum-hukumnya. Dan kemudian Allah menyatakan bahawa melainkan kamu secara tijarah, perniagaan, jual beli, pelaburan ataupun apa yang halal, dan kemudian antaradim minkum, dan kamu reda di antara kamu. Maksudnya kamu reda di antara pembeli penjual dan mereka yang bertransaksi ataupun mereka yang berakad dalam kaedah ataupun dalam isu berkaitan dengan jual beli. Jadi ini antara perkara basic yang awal, dan daripada sudut perbincangan itu maka timbullah di kalangan para ulama, kalau di sana salat itu ada rukunnya, haji itu ada rukun dan syaratnya, maka jual beli pun ada rukun dan syaratnya. Jadi secara umumnya terpakai jual beli yang biasa ataupun jual beli di atas talian, dia sekurang-kurangnya ada 3 rukun. 3 rukun ni ada syarat-syarat pula. Jadi kita nak bincang secara umumnya 3 rukun. Maka rukun yang pertama adalah aqidain, iaitulah pembeli dan penjual. Pembeli yang nak membeli secara online, penjual nak membeli secara online, maka menjual secara online, maka pada waktu itu ada dia punya syarat-syaratnya. Yang pertama sekali mesti aqid dan baligh lah. Kerana dalam Islam ini, dalam bab isu jual beli ini tak disyaratkan mesti dia itu Islam, sebab dia bukan nak salat. Dia bukan nak salat, dia bukan nak puasa, dia nak berjual beli. Kerana Nabi SAW seperti mana dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ishtara ta'aman minal yahud, Nabi SAW pernah membeli makanan daripada orang Yahudi. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari menunjukkan Nabi pernah melakukan jual beli dengan non-Muslim. Jadi syarat dia aqid balik, dan kemudian dia itu rasional ataupun dia boleh menguruskan, dia kategorinya cerdik lah, pandai lah menguruskan dia punya jual beli itu. Dan kemudian dia itu juga mestilah dalam keadaan yang kita kata meneruskan jual beli itu dalam proses ataupun kaedahnya dengan cara yang dikehendaki oleh syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya rukun dia jual beli ni sama ada secara langsung ataupun atas talian dan sebagainya. Maka pada waktu itu adalah dia punya kita kata sirah ataupun akad dia, lafaz dia. Jadi dalam jual beli ni dia ada sirah akad dia. Maksudnya secara umumnya Dai Anas kata ada barang saya jual dan saya kata saya beli. Jadi saya beli, saya jual itu adalah akad ijab dan qabul. Tapi kalau atas talian tu macam mana? Kan? Itu insya-Allah nanti mungkin ada persoalan perbincangan yang kita akan teruskan. Maka dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia mesti tidak diikat dengan syarat. Contohnya saya kata pada dai, boleh saya beli barang awak tapi syaratnya awak kena beli barang saya pula. Kan itu jadi 2 syarat dah. Itu jadi terlentang terbalik kan. Jadi dia punya kaedahnya, caranya, maka itu tidak dibenarkan daripada sudut syarak. Dan kemudian dia mesti juga dalam keadaan orang yang mana berakad ataupun sirah tadi tu, dia mesti dia dalam keadaan satu majlis. Maksudnya dalam keadaan sekarang. Bukan kata contohnya saya iklan satu barang, dai diam je kata nak beli tapi tak tahu transfer bila kan. Jadi dia kena sekarang. Maksudnya dia mesti lakukan transaksi itu pada waktu itu juga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, rukunnya terpakai juga sama ada atas talian ataupun secara langsung kita berdepan, iaitulah berkenaan dengan barang itu sendiri. So barang ni dia kena ada jelas daripada sudut serahnya bila,
barang itu dalam keadaan halal dan kemudian juga tidak ada unsur-unsur hidden charges ataupun cas tersembunyi dan sebagainya, maka semua itu dalam kaedah prinsip yang umum. Kita ada 3 rukun dan dia prinsip asas terpakai kepada semua transaksi yang kita nak lakukan, sama ada secara langsung ataupun secara atas talian. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu antara gambaran ataupun mukadimah awal yang disampaikan oleh yang bagi Ustaz untuk topik kita pada hari ini, fiqh muamalah jual beli atas talian. Kadang-kadang kita rancak membeli Ustaz. Kadang-kadang dapat barang ni orang kata apa, tak seperti yang kita inginkan. Orang kata indah khabar dari rupa. Jadi perlu kepada kita mempunyai ilmu untuk kita berjual beli, terutamanya atas talian dalam keadaan aplikasi macam-macam sekarang ni Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mungkin kita boleh raikan soalan daripada sahabat kita yang mengajukan untuk topik kita pada pagi ini, jual beli atas talian. Dan mungkin di Facebook Ustaz kita raikan soalan. Ana Karnina Ustaz, soalannya yang pertama, apakah garis panduan dan etika ketika melakukan jual beli di atas talian? Dan yang kedua, bagaimanakah untuk menjaga keberkatan dalam jual beli di atas talian daripada sebarang penipuan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan biar tahu jangan keliru. Bagus soalannya Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kaedah, cara ataupun kita panggil sebagai konsep ataupun apa sebenarnya kita kena buat ketika mana kita berjual beli secara atas talian. Maka ini perkara yang sangat penting. Baik, jadi bila kita sebut tentang cara dan kaedah ni, terutamanya pada barang-barang yang kita nak beli, satu kita nak beli, yang kedua adalah penjual. Jadi ini kita rangkumkan sekali, pembeli dan penjual antaranya adalah dia mesti memastikan barang itu harganya jelas dan barang apa spesifikasi yang dia jual. Kalau dia jual contohnya kita kata makanan, maka apakah makanan itu? Kalau dia jual itu sebagai contohnya, kalau katalah barang perhiasan, maka apakah dia? Jadi kena jelas, dan daripada sudut harganya. Dan kemudian juga dia kena jelas daripada sudut kalau barang-barang itu memerlukan kos perhantaran. Kena jelas berapa, RM2 sepotong, RM3 RM4 contohnya, maka dia kena jelas. Dan kemudian juga dia kena jelas daripada sudut kuantiti barang tu macam mana. Sekilo ke, 2 kilo ke dan sebagainya. Dan kemudian tempoh serahan. Tempoh serahan ni waktu bila? Seminggu ke ataupun 2 hari ke? Katalah letak contohnya 3 hari. Anggaran. Itu penting. Maksudnya meletakkan anggaran. Kalau boleh ketepatan lah. Tapi kadang-kadang kita pun tak jangka. Betul. Tapi asalnya begitu, kita meletakkan anggaran secara tepat, secara bolehnya, secara mampunya untuk kita serahkan barang itu. Kenapa? Kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi nampak ada sahabat yang mana bertanya pada Nabi, kami nak beli barang, tapi barang ni dia bukan barang lah, maksudnya satu benda, satu mungkin buah ataupun apa. Jadi dia tak sampai lagi ataupun tak masak lagi. Jadi boleh tak kami beli awal, bayar dulu sampai kemudian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi syai' fayusrifu aw fa fi kaili ma'lum wa zani ma'lum ila ajali ma'lum. Siapa nak beli sesuatu secara bertangguh, maksudnya serahan barang tu lewatlah, maka pada waktu itu dia mesti pastikan timbangannya, sukatannya berapa, tempohnya berapa. Maka Nabi bagi berapa perkara saja, tapi para ulama detail kan. Maka dia kena tengok harga barang, kemudian jelas, kemudian adakah dia punya kos, kemudian tempohnya bila dan sebagainya. Maka semua tu kena jelas bila mana kita nak membeli satu barang dalam kaedah ataupun secara online atas talian. Kalau tak, dia jadi macam kita beli apa sebenarnya kan, ataupun bila akan datang ni, bila akan diserahkan, bila akan dihantar, maka semua ni tak jelas. Maka bila tak jelas ini, maka dia akan pergi kepada prinsip yang kedua, iaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meriwayatkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'i gharar, Nabi melarang jual beli yang uncertainty, yang tak jelas. Tak jelas apa, bila, sampai bila, barang apa, dia punya warna tak jelas, semualah banyak perkara yang tak jelas. Maka Nabi melarang jual beli yang seperti itu. Jadi kita kata secara asalnya itu prinsip-prinsip bila mana kita membeli secara online. Dan disebut tentang keberkatan tadi. Jadi berkat ni termasuk jugalah antara pembeli dan juga penjual. Sudah tentu kita nak berkat dalam jual beli ni. Dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi rahimahullah, dalam riwayat yang sahih daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang
keadaan jual beli yang mana diberkati. Kata Nabi SAW, antaranya adalah apa dia? Tidak menipu dalam jual beli. At-tajirus saduq al-amin ma'al nabiyyin wasyuhada was-siddiqin. Atau kama qala Nabi SAW. Peniaga yang jujur. Oh, ini kalau kalau dai Anas ada buat jual beli, kena jujur. Betul. Kerana antara fadilat kelebihannya apa dia? Iaitulah kata Nabi, yang jujur, yang amanah, maka dia akan duduk bersama dengan para syuhada, orang-orang yang siddiq, yang benar, yang saleh, dan juga para nabi. Bukan senang tu. Maksudnya nak melaku jujur, nak iklan, ni nak tipu sikit ke tak? Betul. Ni saya nak WhatsApp kawan saya ke, bagi tahu produk saya bagus ke, macam mana nak deal ni? Kan padahal testimoni, iklan, maka semua perkara-perkara yang seperti itu kena ada kejujuran. Itu untuk mendapatkan keberkatan dalam kita punya jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, al-halifu munfiqatun lis-sil'ah wa munhiqatun li barakah atau munhiqatun li barakah atau kama qala Nabi SAW. Dia maksudnya adalah bersumpah dalam jual beli. Oh, saya punya barang ni garanti. Saya punya barang ni yang paling terbaik. Saya punya barang ni masya-Allah. Kan? Dia masuklah terma-terma tu dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, dia boleh melariskan jual beli. Dia boleh melariskan barang. Akan tetapi kata Nabi SAW, dia telah pun menyekat ataupun menghilangkan keberkatan. Jadi itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang, sebab dia paling basicnya adalah unsur-unsur penipuan. Jadi dia kena jelas, sangat transparent, sangat kena menjelaskan daripada sudut pembeli itu apa benda yang dia kena beli, dan penjual apa benda yang dia jual. Semua itu adalah perkara yang termaktub dalam syariah yang mesti ditunaikan ketika mana melakukan jual beli, lebih-lebih lagi di atas talian. Betul. Pendek kata, jangan kita over sangatlah, jangan melampau sangat kita iklankan barang kita dalam keadaan kadang-kadang tu tak ada pun. Tapi dia punya tagline tu tak, masya-Allah tabarakallah, orang tengok uish, jadi terseronok pula nak rasa nak beli kan. Jadi bila sampai barang, indah khabar dari rupa Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan mungkin kita dapat raikan Ustaz soalan yang berikutnya, mungkin pemanggil kita saya kira di talian pada ketika ini, kita nak raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Anas. Ya, Robizan Abu Bakar, apa khabar? Baik, alhamdulillah, Dai. InsyaAllah. Silakan soalan. Saya nak tanya. Ya. Macam mana bagi seorang, siap pada Ustaz, bagaimana bagi seorang yang baru nak bergerak dalam bisnes online? Ya. Itu je soalan saya. Baik. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. InsyaAllah tabarakallah. Ni antara pemanggil setia kita Ustaz. Orang yang baru nak berjinak-jinak dalam bisnes ataupun jual beli atas talian Ustaz. Mungkin ada sedikit panduan ataupun tips. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Ruby yang buat panggilan pada pagi ini. Jadi bila kita sebut nak memulakan bisnes online ni, dia kena ada beberapa strategi lah. Strategi yang pertama sekali, benda yang sangat penting adalah berkaitan tentang ilmu. Ilmu ni kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Sayyidina Umar Khattab masuk ke pasar, dia tengok orang jual beli macam tak berapa cantik. Ada isu-isu fiqh, isu-isu syariah yang mana dia tak ikut dan sebagainya lah. Dan kemudian kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini sahih dalam riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya, menyatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqah. Jangan mereka berjual beli di pasar kami melainkan mereka telah mendalami ilmu berkaitan tentang jual beli. Maksudnya nanti kalau kita nak buat secara beli atas talian tu, apa produk yang kita nak buat tu, pertama kita kena ada ilmu. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara seperti riba emas, berkaitan dengan perak, maka kita kena hati-hati. Tapi kalau jualan yang biasa baju, makanan dan sebagainya, maka yang itu antara perkara yang diharuskan syarak, dan mesti ada ilmu tentang perkara yang berkaitan dengan strategi ataupun berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang dipanggil sebagai jual beli secara atas talian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu juga daripada sudut membuat timbang tara di antara bagaimana cara untuk kita nak iklankan kita punya pemasaran. Pemasaran daripada sudut kita punya barangan itu. Jadi pemasaran itu pun dia mesti menepati hukum hakam syarak yang dibenarkan. Sebagai contohnya, tidak keterlaluan. Kan ini kadang semua produk dia paling bagus lah. Tak ada yang lebih bagus. Tak ada yang lebih bagus. Kan kalau kata jual nasi arak dia yang paling sedap lah. Orang lain tak ada sedap kan. Jadi untuk perkara yang seperti ini, iklan seperti ini, dia kena tengok daripada sudut kelulusan syarak itu sendiri. Dia mestilah tidak melampau, berlebih-lebihan, dan dia tidak boleh memburuk-burukkan produk orang lain. Kan dia kata gini gitu, produk tu jangan beli, produk saya bagus dan sebagainya, maka itu antara perkara yang boleh menenggelamkan kita punya keberkatan yang kita sebutkan
sebutkan tadi. Itu yang kedua yang kita perlu perhatikan. Dan yang ketiga, kita kena tengok adalah apa apps yang kita gunakan. So apps ini kadang-kadang kita bimbang, apps yang kita gunakan itu kita kena perhatikan betul-betul lah. Kadang-kadang dia tidak menepati syarak daripada sudut kaedah transaksi itu. Contohnya kita mungkin kena top up duit, kemudian lepas itu kita nak kena buat macam mana, ataupun cara commission dibahagikan, itu pun kena jelas. Dan lebih-lebih lagi kalau kita buat secara dropshipper, ataupun kita buat secara reseller, ataupun kita buat secara dipanggil simsar, kita orang tengah, maka semua tu kena tengok daripada sudut bagaimana commissionnya, apa barang yang kita jual, daripada sudut kepatuhan syarak, daripada sudut barang dan sebagainya, maka semua tu kita kena tengok. Termasuklah apps yang kita sebutkan tadi. Maka apps apa yang kita gunakan? Aplikasi apa yang kita gunakan? Adakah dia secara agent? Tu kena tengoklah tu. Tapi kadang-kadang setengah orang ni dia tak faham pun, dia tak tahu pun sebenarnya saya ni agent ni kontrak apa. Kan agent ni sebenarnya commission ni biasanya dipanggil sebagai wakalah. Wakalah ni maksud wakil kepada syarikat yang menjual barangan. Itu satu. Dia boleh jadi juga sebagai ju'alah ataupun ju'alah. Ju'alah ni maksudnya satu pemberian yang kalau saya buat kerja, saya dapat commission lah. Macam Da'i Anas buat jual satu produk, jadi jual. Jadi jual tu contohlah keuntungan dapat satu produk tu RM2. Jadi itu dipanggil sebagai jualah. Kalau Da'i Anas tak buat, maka tak ada lah. Kalau tak iklan tak apa, maka tak ada. Tapi kalau iklan dapat, maka itu semua termasuk dalam apa kontrak-kontrak yang digunakan. Tapi kadang-kadang, minta maaf sebutlah, banyak aplikasi, banyak jual beli yang kita buat ni, kita pun tak tahu jual beli ni apa benda nama kontrak dia. Tak pasti. Tak pasti. Yang penting ada duit lah. Kan? So kalau kita dapat itu, kita dapat tengok, kita dapat perhatikan, itu lebih bagus lah. Tapi kita faham dan kita yakin ada yang pembuat aplikasi, ada yang menjual atas talian, ada kontrak dengan syarikat, dia kena jelas apa sebenarnya kontrak yang berlaku, apa kaedah jual beli yang berlaku pada waktu itu. Wallahu alam. Itu 2-3 poin yang penting untuk kita tengok supaya kita nak mulakan bisnes atas talian ni dia ada ilmu dan kita terus ikut hukum hakam syarak. Sebab apa? Nanti kalau kita dah buat jual beli, baru kita tanya hukum, kita untung dah mungkin beratus ribu. Betul ke tak boleh ni? Baru kita pening kepala waktu tu. So bagus tadi pertanyaan itu supaya kita tengok daripada awal dan mudah-mudahan insya-Allah diberkati. Baik, insya-Allah. Untung satu hal, berkat satu hal pula Ustaz. Insya-Allah banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik pada hari ini, jual beli atas talian. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Fik muamalat, jual beli atas talian. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki, dan sebentar tadi Ustaz telah pun menjawab persoalan tentang bagaimana untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak memulakan ataupun menceburkan diri dalam perniagaan atas talian, dan beberapa panduan telah pun dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz. Mudah-mudahan dalam keadaan mana ada orang berniaga tak nak untung Ustaz. Dalam keadaan kita nak dapat untung tu, kita nak jaga juga keberkatan dalam perniagaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dalam kerja buat kita. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook, Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz Tada'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan saya buat perniagaan online ataupun dalam talian. Dalam setahun, beliau telah mendapat keuntungan serta bonus hampir RM1,5 juta. Alhamdulillah. Adakah beliau perlu membayar zakat perniagaan walaupun berniaga menerusi atas talian? Dan terkini ada saham online berlandaskan patuh syariah. Benarkah saham online ini sah dan halal menurut syarak? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Dua soalan di situ Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada puan yang bertanya tadi. Baik, bila kita berbincang pada asas berkaitan dengan zakat ini, sebenarnya kalau kita bagi ataupun kita bincangkan, dia termasuk dalam zakat perniagaan. Jadi zakat perniagaan ini wajib untuk dikeluarkan bila capai ataupun sampai haul dan nisab dia. Dan seperti mana kalau kita tengok tadi, untung sampai 500,000, hampir RM1,5 juta tu. So secara ringkasnya kita kata, kalaulah kata contohnya 500,000,
Jadi tolak kos apa semualah, dia punya bayaran iklan, bayaran dia punya kos apa semua, maka katalah contoh keuntungan bersih dia dalam 400,000. So 1,000 tu tolak. Jadi 400,000 tu terus bila cukup haul nisab apa semua, syarat-syarat berkaitan dengan zakat maka didarab dengan 2.5%. Lebih kurang dalam 10,000 zakat dia. So banyak tu. Jadi 10,000 zakat itu dia kena bayar kat pusat zakat lah. Kan dia bincang, pergi jumpa dengan pegawai pusat zakat, jadi saya ni begini-begini, jadi ini saya punya zakat. Jadi insya-Allah antara perkara yang sangat penting bila mana kita keluarkan zakat dalam perniagaan kita, insya-Allah akan lebih berkembang, lebih diberkati. Kalau 500,000 insya-Allah tak lama sejuta. Insya-Allah lebih lagi insya-Allah. Kita doakan insya-Allah. Yang pastinya itu antara benda yang perkara yang mana Allah izinkan. Betul. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bincang tentang isu saham. Patuh syariah. Patuh syariah kan. Okey, so saham patuh syariah ini, saham adalah satu benda yang ramai orang buat seminar saham ketika mana dalam pandemik ini. Dan saham ini insya-Allah mana-mana yang patuh syariah itu halal. Dan kalau kita tengok di Bursa Malaysia, dia ada Bursa I. Bursa I ini maksud Islamik, yang mana dia ada dia punya akaun dia first kali dia panggil sebagai papan utama, kemudian ada papan kedua, yang kedua ni dia lebih fokus kepada syarikat-syarikat yang baru, tetapi dia tak kira skala besar ke kecil, yang penting dia baru, dia telah establish, maka dia pergi dekat saham, dia establishkan, dan kemudian pada waktu itu kita boleh nak berjual beli dengan saham itu. Yang ketiga, ada jenis yang mana dia sederhana saja. So sederhana ni pun tak ada masalah, kita nak beli, tapi sebenarnya antara benda yang sangat penting untuk kita terlibat dengan saham ini, kita ada akaun CDS sebagai contoh, kita kena buka akaun, dan kemudian kita adalah beberapa perkara-perkara yang berkait. Yang paling pentingnya, yang pertama sekali adalah kita nak memastikan jual beli kita itu adalah patuh syariah dan halal. Kan patuh syariah halal ni, sebab ada orang kadang-kadang dia terkeliru. Dia kata kan kita membeli saham ini adalah riba, dia kata. Kerana riba ini adalah dia sebenarnya bukan jual beli duit. Dia bukan seperti mana forex trading, bukan seperti mana jual beli mata wang. Dia adalah jual beli pemilikan. So pemilikan saham dalam syarikat tu kita beli. So dengan sebab nanti ada supply, demand dan sebagainya, dia naik dan kemudian kita jual, maka dia ada dia punya keuntungan di situ. Okey, itu yang pertama daripada sudut kena patuh syariah. Dan kemudian macam mana kita nak tahu patuh syariah ataupun tidak ni? Maka secara ringkasnya kita kata Suruhanjaya Security Malaysia akan mengeluarkan 2 kali setiap tahun, iaitulah pada bulan hujung Mei ni dan hujung November. Iaitulah lista ataupun senarai-senarai saham-saham yang mana patuh syariah ataupun tidak. Kalau di Malaysia ni kita tengok yang telah pun ada di Bursa I itu lebih kurang hampir 1,000 dan kebanyakannya patuh syariah. So kita bolehlah, tapi kita kena pandai. Sebelum labur saham tu, kita kena labur dulu kita punya ilmu berkaitan dengan saham. Kan kita ada technical analysis, financial dia dan sebagainya, ada dia punya kena tengok akaun, kena analisis macam mana. Semua itu ada dia punya hukum-hukum yang berkait. Sangat teknikal. Sangat teknikal. Nak bincang ni memang dia kena macam dah biasa isu buat lain kan. Allah. Tapi secara ringkasnya kita sebut secara online, secara patuh syariah, halal kita jual beli itu, kita jual beli pemilikan, maka dia cukup lengkap dan insya-Allah dia ada keuntungan. Tapi bincang pula kena zakat juga kalau kita ada keuntungan itu bila cukup syarat-syaratnya. Itu dia punya proses dia. Wallahualam. Allahu akbar. Beza tu labur dengan lebuh. Kena ada ilmu Ustaz, kalau tidak lebuh semua Ustaz. Jadi insya-Allah kita nak raikan soalan daripada sahabat kita. Kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Saya Zaidah Muhammad Taib daripada Kuala Sungai Baru, Melaka. Ya, silakan soalannya. Saya nak tanya dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Dai. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya ni selalu kena tipu dengan jual barang atas talian. Macam sekarang ni pun saya tunggu barang saya lagi tak, saya dah bayar duit sampai sekarang. Barang tak sampai lagi kan. Lepas tu bila kita cakap dengan dia, dia kata banyak order hari raya macam tu. Sampai sekarang pun tak sampai rumah saya. Lagi satu, saya beli barang, benda dan TV tu cantik. Sampai kat saya tak cantik barang tu, tak sama macam dalam TV tu. Tu yang saya heran sangat, dia orang penipu macam ni kan. Ya. Saya tak puas hati, saya nak tanya Ustaz macam mana tu. Baik. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang saya kira mungkin saya pun pernah melalui pengalaman sebagaimana Puan Zaidah Talib bertanya. Kadang-kadang kita beli barang, tengok cantik je, sampai pula yang macam B ni pula, masya-Allah. Kadang-kadang jual beli barang yang kita tak pasti macam Ustaz sebut tadi. Contoh kita beli barang yang dalam kaca, kan kita tak dikeluarkan barang tu, kita tengok macam cantik je, beli dah masuk dalam kotak terus bawa balik. Jadi tengok-tengok saiz tak sama dan sebagainya. Jadi
pandangan daripada Ustaz dan juga bagaimana syarak melihat pada perkara ini, Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Zaidah, Da'i Anas. Jadi bila kita berbincang tentang isu pertama daripada sudut hukumnya, jadi hukum asasnya jangan kita menipu. Sebagai penjual, apa keadaan sekalipun, segala teknik yang kita gunakan, tapi ada unsur menipu. Betul. Maka semua itu termasuk dalam jual beli an-najash. An-najash ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud, hadis yang sahih, beliau menyatakan bahawa nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'in najash. Nabi melarang daripada jual beli yang mana jual beli itu ada unsur-unsur najash. Najash ni penipuan terancang. Kan contohnya saya WhatsApp Da'i Anas, tolong produk saya ni yang terbaik, yang bagus, nanti saya bagi sikitlah. Jadi Da'i Anas pun cerita pumpang-pumpang hebat produk saya ni, saya pun nak beli. Review kan, ataupun dipanggil testimoni kan. Okey, itu satu. Yang kedua, orang tu kadang-kadang dia tak guna pun. Dia tak guna pun barang tu, tetapi cara iklan dia tu ada saja unsur-unsur yang mana dia nak mengelirukan. Ada unsur-unsur yang mana dia itu atas kita kata kapasiti untuk supaya kalau orang tengok mesti orang beli. Kan. Jadi ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam ketika mana mensyarahkan Bulughul Maram, maka semua perkara-perkara yang melibatkan jual beli ada saja unsur-unsur nak menipu. Contohnya macam ni juga. Ada orang kadang-kadang dia post. Kan, maksudnya dia akan post barang tu. So post tu dia kata apa? Dia kata free post, percuma post. Sebenarnya barang yang dia telah letakkan itu termasuk post. Jadi sebenarnya dia bayar, contohlah dia jual satu barang ni harga RM30, sebenarnya RM20. Tapi sebab dia nak ambil sekali post tu, nak nampak kelirukan orang supaya post ni free. Sebenarnya dia kena cakap macam ni, dia tak boleh kata macam tu. Dia kena kata bukan sekat percuma post, dia kata termasuk post. Termasuk post. So jualan yang saya jual ni, buku ni, barang ni adalah termasuk post, bukan free post. Sebab post memang kena bayar. Betul. Tetapi untuk mengelirukan orang berkata, bagus ni. Nak bandingkan harga dia dengan orang ni RM30. Tapi harga buku kena tambah RM10 contohnya. Tapi orang ni jual RM30 termasuk dia kata free post sebenarnya. Dia maksudnya nak buat free post tu betul-betul free lah, bukan termasuk harga daripada buku tu. Itu pun juga antara cara-cara kaedah yang mengelirukan. Dan ada orang dia buat diskaun. Diskaun macam mana? Harga barang tu contohnya RM20. Dia naikkan harga tu RM100 dan kemudian dia kata diskaun 80%. Jualan murah kakao. Jualan murah kakao kan. Tak masuk akal. Memang tak masuk akal kan. Jadi sebenarnya dia dapat balik RM20. Jadi kaedah tu mengelirukan. Orang beli bukan sebab RM20. Orang beli bukan sebab harga modal. Orang beli sebab diskaun yang mengelirukan itu. Maka itu juga antara benda-benda yang Nabi sebut dalam An-Najas, tapi prinsip dia sangat umum. Dan akhirnya bila disebutkan tadi tentang kalau kita dapat tu indah khabar dari rupa kan. Jadi sebenarnya dalam konsep syariah, seperti mana dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW menyebutkan la tusarru bil ibil wal ghanam. Jangan kamu biarkan susu kambing dan juga unta itu tak diperah. Sebab dia nak jual, nak nampak dia gemuk, dia besar, dia tak perah. Kan sebenarnya kalau perah tu kurus je. Kecil je kan. Kambing ataupun unta tu. Maka kata Nabi SAW, bila kamu dapati penipuan seperti itu, maka Nabi kata fahuwa bi khairi an-nadharain. Maka dia pada waktu tu ada khiyar. Khiyar ni apa? Pilihan untuk meneruskan jual beli ataupun memulangkan balik barang yang indah khabar dari rupa tadi. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Pertama sekali, kalau kita dapat barang tu, penjual itu dia tak menyatakan bahawa ini kira beli teruslah, sold out lah kan, dia tak ada pulangan ke sahih ke apa semua. Itu satu syarat dia. Tidak ada endorsement ataupun pemilihan untuk yang dibuat oleh penjual pada waktu itu. Maksudnya kita jual barang tu, kita beli barang tu, tak ada pilihan lagi nak pulang ke apa semua. Itu satu. Yang kedua, mesti barang itu adalah barang yang betul-betul ada dia punya, bukan sebab kecuaian bagi pembeli. Contoh barang macam dalam kaca tadi, jual piala ke apa semua, dia yang pecahkan jatuh. Yang tu dia tak boleh untuk minta ganti rugi ataupun khiyar aib dipanggil. Khiyar pilihan ketika mana barang itu telah pun rosak. Tak boleh. Okey, so itu yang kedua. Yang ketiga, barang itu pula mestilah bersifat dia bukan dah pakai lah. So kita tengok try sekali je tak okey lah, kasut contohnya, cuba, maka waktu tu kita terus kena bagi tahu semula kepada penjual segera. Dia bukan contoh dah jogging 2-3 round dah terbaik punya tak sedap kan. Maka pada waktu tu tidak dibenarkan. Tapi kalau dalam keadaan yang masih baru tadi, maka ia diharuskan. Dan kemudian yang keempat juga, mestilah betul-betul barang yang kita beli tu ada kerosakannya dan bukan dia sebab, dan maksudnya ada penurunan nilai. Kan rosak tu mungkin sebab pecah, mungkin sebab koyak dan sebagainya, bukan sebab
terasa tak selesa lah, rasa apa semua. Jadi semua itu kita kata adalah prinsip asas yang sebenarnya kalau penjual di luar sana ada pakai konsep khiyar majlis, khiyar syarat ataupun khiyar aib ini, maka dia adalah satu benda yang sangat bagus. Kalau di belah-belah England, di tempat-tempat di luar sana, kalau kita tengok mereka ni, kalau kita beli aiskrim tu kita rasa tak sedap, boleh minta ni balik. Refund boleh refund balik. Itu konsep lebih ke depan lagi mereka pada waktu itu. Tapi kalau kita di Malaysia ni tak payahlah sampai tahap macam tu kan. Kerana kalau kita sampai tahap, contohnya kalau ada apa-apa saiz ke ataupun apa, boleh tukar boleh apa, maka itu satu benda yang sangat baik, sangat bagus dan dipraktikkan dalam jual beli, dan dia sabit dengan kitab-kitab fiqh hukum hakam syarak berkaitan dengan khiyar, pilihan untuk meneruskan jual beli jika mana tak selesa, ada isu-isu koyak dan sebagainya. Wallahualam. Ustaz sebut pasal barang rosak. Ada yang rosak disebabkan pembeli, ada yang rosak memang dari penjual, dan ada juga rosak disebabkan proses penghantaran itu, mana orang yang menghantar itu. Jadi siapa yang perlu bertanggungjawab? InsyaAllah kita akan jawab soalan itu kerana kita nak raikan terlebih dahulu Ustaz pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Mustafa Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Ya, selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Dai. Maaf lahir batin. Jadi soalan saya begini Ustaz, macam mana Dai Anas menyebut tadi, ini perkara ini sering berlaku ya. Apabila kita membeli barang dalam talian ini ataupun atas talian ini Ustaz kita contoh, kita beli barang tu kita dah bayar pasal masa order masa kita buat pembelian tu dah dibayar. Jadi apabila kita tunggu barang itu lambat sampai, contohnya buah lah yang mudah rosak ini. Apabila lambat sampai, bila kita tanya, pihak penjual kata kita dah post, tapi pihak kurier penghantaran, syarikat penghantaran mengata dia lambat terima barang ini. Jadi barang ini apabila sampai ke tangan kita, dia dah rosak. Jadi apabila dah rosak, siapa yang harus dipersalahkan di sini? Kerana bila kita tanya penjual kata dia dah pos awal. Bila kita tanya syarikat penghantaran atau syarikat penghantaran ataupun syarikat kurier ni, dia kata dia lambat terima. Jadi di manakah kita nak buat aduan ataupun di manakah tempat, siapakah yang harus dipersalahkan di sini, dan bagaimana cara untuk kita mendapatkan pembelaan ataupun aduan ini, dan siapakah harus dipersalahkan di sini, dan bagaimana sedangkan akad pun kita tak ada, apa pun tak ada, bagaimanakah status pembelian kita yang kalau sekiranya perkara begini berlaku. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Itu soalan yang cukup menarik dan kenalah dengan soalan saya tadi. Bila barang tu rosak, macam Cik Umar Abdul Majid bertanya tadi, daripada pihak pembeli, daripada pihak penjual dan yang menghantar tu, siapa yang perlu bertanggungjawab Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar daripada Jengka Pahang. Jadi pertama sekali kita nak bincang adalah daripada sudut tempoh bagi pihak penjual. Maka tempoh ini, walaupun kita faham kadang-kadang musim perayaan, kadang-kadang musim banjir sebagai contoh, maka perhantaran itu kadang-kadang dia jadi lewat. Delay sikit. Terutamanya kalau order Dayanan di Perlis, order harum manis contohnya. Jadi harum manis tu asal masuk dalam kotak tu cantik je. Tapi sampai tu dah jadi buruk dah. Siap bagi gambar. Siap bagi gambar kan. Dah hantar apa semua kata dan sebagainya. Okey, pertama sekali kita kata anggaran tempoh bagi penjual mesti tempoh itu jelas. Tempoh tu jelas. Di sisi mazhab Imam Malik rahimahullah boleh delay 3 hari ataupun lebih. Itu ada perbincangan yang sangat panjang lah. Cuma kita kata tempoh ini mesti kita dah dapat order, kita kena bagi tahu jelas. Maksudnya barang ini ataupun benda ini, terutama makanan ataupun apa, dia akan dipost sebaik saja mendapat tempahan. So kita waktu tu penjual berjanji akan post bila mana dapat tempahan. Bukan maksud 3 hari lepas tu, 2 hari lepas tu, bukan. Maksudnya dia kena sangat-sangat kita kata apa, menepati janji untuk post awal. Okey, itu maksudnya daripada sudut yang Nabi kata ila ajali maklum dalam riwayat Imam Bukhari tadi, iaitulah tempoh yang telah ditentu ataupun yang ditetapkan. Ini melibatkan semua tempahan, berapa lama nak siap dan sebagainya, semua itu kena jelas daripada sudut tempoh. Itu daripada aspek yang pertama. Aspek yang kedua tadi kita tengok adalah daripada sudut siapakah yang akan menanggung dia punya kita kata apa, kerosakan nilai ataupun sebagainya. Baik, di sini Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mutamad fi Fiqh Syafi'i membahaskan kitab ini dalam jilid yang ketiga, bincang tentang isu muamalat, dan antara benda yang beliau tekankan juga adalah itulah dipanggil sebagai al-bai' qabla al-qabad. Maksudnya adalah jual beli sebelum serahan. Akan jual beli sebelum serahan.
Maka pada waktu itu beliau merumuskan bahawa mana-mana barang yang mana tidak sampai lagi ataupun tak sempat untuk qabat diterima, maka pada waktu itu tanggungannya adalah kepada penjual. Tanggungannya adalah kepada penjual. Itu yang pertama. Maksudnya barang tadi, proses dia sampai tadi dan sebagainya, maka pada waktu itu tanggungan di atas penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, bila berlaku tadi itu isunya, ini perbincangan secara moden lah. Berlaku itu adalah daripada sudut kelambatan daripada sudut syarikat yang POS tu. Kan di sini juga perbincangan yang panjang di kalangan para ulama moden, banyak dalam perbahasan mereka. Tapi secara umumnya kita nampak di situ adalah isunya adalah berkait rapat dengan penjual yang tanggung, tapi penjual boleh berbincang dengan syarikat itu bagaimanakah, sebab saya POS ni hari ni ada jelas bukti-buktinya, maka bila mana tak dapat ni, maka pada waktu itu kalau barang itu rosak ataupun busuk ataupun sebagainya, maka ada ruang untuk ditanggung oleh pihak yang POS itu. Tapi kena bincang elok-elok pada pihak penjual dan juga pada orang yang menggunakan aplikasi ataupun orang yang melakukan perhantaran itu sendiri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula kita tengok, kalau barang itu telah sampai kepada tangan pembeli, tapi bukan sebab rosak itu sebab pembeli, maka itu juga dalam tanggungan penjual. Seperti mana yang dibahas oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dan ulama-ulama yang lain. Tapi kalau barang itu dah serah, dah ada, dah dapat, tapi dia tu baru nak bawa masuk. Kan contohnya, Assalamualaikum, ni ada barang sampai kan. Kita pergi ambil. Ambil tu angkat pun baru nak buka kunci, kucing pula terjah contohnya kan. Jatuh pula dah. Maka waktu tu kecuaian kita. Betul. Maka yang itu kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, baik ba'dal qabat, jual beli selepas qabat itu maka ditanggung oleh pembeli. Kena jujur, kena jujur. So memang kena jujur. Proses-proses semua yang kita sebutkan tadi, perbahasan fiqh ni jelas dan juga perbahasan daripada sudut aspek kejujuran itu sendiri. Demi menjaga keberkatan dalam perniagaan. InsyaAllah. Tabarakallah, banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita nak berehat sekali lagi Ustaz. Teruskan menonton Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira walau di mana jua ada semua berada. Mudah-mudahan kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 yang saya kira pada ketika ini kita sedang berada pada tahap yang cukup getir. Kita perlu terus membantu para petugas barisan hadapan dalam kita berusaha untuk menghadapi dan menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Jangan keluar daripada rumah jika tidak ada keperluan, dan seandainya ada keperluan yang mendesak, hanya seorang saja yang dibenarkan untuk mungkin pergi ke pasaraya membeli barang keperluan dan sebagainya. Dengan tanda pagar, kita mesti menang terus berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita masih lagi berbicara topik jual beli atas talian. Kalau boleh beli atas talian, Ustaz senang cerita kan. Dan mungkin kepada para penonton yang ingin lagi mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 1800881677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan menerusi komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita masih lagi bersama Ustaz Mustafa Suki. Kita raikan lagi soalan menerusi sahabat pemanggil kita Ustaz di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz. Saya Ismail. Soalan saya begini tanya Ustaz. Apakah asas utama yang dituntut dalam Islam untuk mendapatkan urusan jual beli dalam atas talian yang murni dan hasil yang penuh keberkatan? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ismail, Maisa kita, asas, soalannya asas yang paling penting dalam kita menjaga kemurnian dan keberkatan dalam jual beli atas talian, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail. Satu persoalan yang sangat baik. Sebab tu saya boleh ringkaskan kepada beberapa perkara lah. Pertama sekali, kita kena pastikan kita punya transaksi online jual beli kita itu
tidak terlibat dengan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi riba ni dia boleh jadi macam-macam, boleh jadi apps, aplikasi yang kita gunakan itu, boleh jadi benda yang kita niagakan itu, jual emas ke sebagai contoh, kan ada dia punya hukum-hukum dia. Dan boleh jadi juga dengan sebab pelaburan pun boleh jadi. So pelaburan yang kita terlibat itu jenis yang macam mana. So ada orang atas talian, ada perkara-perkara yang berkait dengan atas talian ini, ada bentuk pelaburan-pelaburan tertentu yang dikena perhati betul-betul satu persatu kerana melihat daripada sudut hukumnya. Jadi itu yang pertama sekali berkait dengan riba. Yang kedua adalah berkait dengan unsur pertaruhan dan juga judi. So unsur pertaruhan dan juga judi ni kita boleh tengok kadang-kadang ni contohlah, iaitulah jual beli secara lelong atas talian. Ni pun ada yang dipanggil sebagai dalam istilah fiqhnya bai' muzayadah. Baik muzayadah ni lelong atas talian ini dia boleh berlaku ataupun tidak boleh, seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan statusnya, boleh digunakan sebagai hujah ketika mana seorang yang nak berjual dia punya apa kita kata sebagai tempat duduk ataupun tempat perhiasan di atas kuda dia tak ada duit, dia miskin. Kemudian Nabi SAW tanya, "Man yashtari hadha?" Siapa nak beli ni? Kan. Kemudian ada orang kata, "Ya Rasulullah, saya nak beli dengan 1 dirham." 1 dirham. Kemudian kata Nabi SAW, "Man yazid ala haza?" Siapa yang nak tambah lagi daripada 1 dirham? Maksud Nabi buat lelong. Nabi buat lelong. Maka dia pun tambah dan kemudian pada waktu tu ada orang beli dengan harga 2 dirham. Jadi menunjukkan bahawa dia di mana jadi unsur pertaruhan itu? Bila mana kita membayar dan kita akan hangus duit itu. Dan orang yang buat lelongan itu bukan sekadar kos, itu bukan cas, sebab ikut Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Fiqh Ulama Sedunia, perbincangan fatwa mereka, bila mana kita mengeluarkan modal untuk orang tu kos cas lah. Maksud cas tu semata-mata memang betul-betul untuk dia punya apa nak kena buat itu, nak kena masukkan data dan sebagainya, pengangkutan apa-apa semualah, maka yang tu diharuskan. Tapi kalau dia bukan cas perkhidmatan, tapi cas memang nak ambil keuntungan, maka yang tu dibimbangi menjadi judi. Maksudnya orang ni pun bagi, semua ada orang rugi, dia kena bertaruh untuk bid dan sebagainya, maka itu antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan takut termasuk dalam unsur-unsur berkaitan dengan judi. Kalau sekadar cas semata-mata perkhidmatan, yang itu tidak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah kita mengelakkan pada jual beli ada unsur-unsur uncertainty yang tidak jelas. Tak jelas ni maksudnya kita main beli je. Betul. Kan baju Melayu ni, baju Melayu ke baju bukan Melayu kan? Contohnya kan. Okay, beli je lah kot, nampak macam okey je. Tak tengok detail. Betul. Syarikat, tak tengok siapa yang jual, dia punya kaedah jualan, apa harga, hukum, cas, kos pantaran, semua sekali tak tengok detail. Maka yang tu ada unsur-unsur yang dipanggil sebagai gharar, uncertainty ataupun jual beli yang tidak jelas. Maka Nabi SAW melarang jual beli ataupun atas talian yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita boleh melihat daripada sudut jual beli itu mestilah barang-barang yang halal. Makanannya ataupun apa lagi, perkhidmatannya ataupun dia punya jual beli itu adalah daripada sudut yang tidak ada unsur-unsur khinzir, unsur-unsur arak, unsur-unsur perkara kezaliman, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur yang tidak dilihat daripada sudut fiqahnya, dia diharamkan. Maka yang tu kita kena hati-hati. Jadi 4 prinsip ni kita melakukan jual beli atas talian, online, apa-apa saja, maka jangan ada riba, jangan ada judi, jangan ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syarak, jangan ada unsur yang tidak jelas. Maka dengan sebab itu mudah-mudahan memberikan keberkatan, sedap hati kita ni bila jual beli, kerana sangat kita kata apa, sangat menjelaskan ataupun sangat jelas apa benda yang kita beli, dan di antara konteks antara pembeli dan juga penjual. Wallahualam. So, ada satu soalan yang saya kira agak teknikal juga. Ada aplikasi yang bila kita beli kita akan dapat koin. Mana lagi banyak berbelanja kita akan dapat pulangan menerusi koin, dan koin itu kita boleh gunakan untuk kita masuk macam pertaruhan, untuk kita dapatkan telefon, periuk dan sebagainya, dan kalau tak dapat koin itu akan lebur. Jadi mungkin sedikit teknikal, kita akan jawab selepas ni. Kita bagi ruang ke Ustaz dulu, ambil nafas dulu. Kita nak raikan soalan daripada rakan pemanggil kita, Haji Harun Yusof dari Gong Badak, Terengganu kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Ya, Alhamdulillah. Saya daripada Gong Badak, Kota Terengganu. Ya, silakan soalannya. Harun Yusof. Soalannya gini, kita beli barang melalui online lah. Jadi barang tu kita order saya orang tua lah, katakan orang dewasa. Ya. Kemudian barang itu sampai saya budak-budak. Jadi kita telefon balik kepada syarikat yang berkenaan tu, dia tak jawab. Tu satu. Yang kedua ni, macam kita ni jual barang frozen lah, barang beku ni kan. Ya, sejuk beku. Jadi kita pergi kat Korea, kat kawasan kita lah. Dia janji dalam masa 3 hari sampai barang tu ke Kuala Lumpur. Ya. Jadi dia sediakan kotak lah, kotak dengan barang kos tu, kira boleh tahan juga lah harganya. Apabila barang tu sampai 5 hari baru sampai, jadi pembeli di KL telefon kita, barang tu dah separuh rosak.
dari minta ganti daripada kita. Macam mana? Sedangkan janji tadi 3 hari. Tuan nak tahu macam mana keadaan itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada Haji Harun Yusof dari Terengganu. Gong Badak bertanya soalan tentang sejuk beku punya produk tadi. Ustaz dah sebut siapa yang perlu menanggung kerugian tersebut, kos tersebut dan juga saiz bila dapat saiz budak-budak oleh Ustaz. Jadi macam mana pemulangan proses dan sebagainya Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Harun daripada Terengganu kita. Gong Badak. Gong Badak. Jadi bila kita berbincang tentang isu berkait rapat dengan saiz ni, betul lah mungkin Tuan Haji yang order, tapi saiz tu kan mungkin tersilap ke apa ke tak pastilah, tapi betul dah alamat apa semua. Jadi di sini kalau kita melihat asasnya perbincangan di kalangan para ulama fiqh, dia termasuk dalam khiyar di bawah perbincangan khiyar aib. Khiyar aib ni maksudnya pilihan untuk membatalkan ataupun meneruskan jual beli ketika mana berlakunya benda yang seperti tadilah saiz dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi SAW, ini ceritanya ketika mana kita melakukan jual beli tu, abayyan bi khiyar ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu ada pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli sebelum mana mereka berpisah. Berpisah ni maksudnya waktu yang tadi tu. Berpisah ni bukan semestinya dalam majlis tu kena ada majlis khusus, bukan. Betul. Mungkin dekat Petronas, mungkin melalui handphone dan sebagainya. Maka sebelum mereka deal tu setuju, dua-dua setuju, maka yang tu sudah dikira sebagai telah berpisah daripada majlis lah. Maksudnya dah tutup WhatsApp dan sebagainya, dah berpisah. Tetapi persoalan di sekarang ni, dia bukan maksud jual beli waktu itu, tapi jual beli adalah waktu ketika mana barang itu dah sampai ada masalah. Maksud dah jual beli, dah setuju semua barang tu. Okey. Di sini sabit juga di bawah khiyar ini, iaitu dipanggil sebagai khiyar aib, ketika mana barang itu ada isu-isu berkaitan dengan yang kita bincangkan tadi, maka dia itu diharuskan untuk membuat pemulangan semula. Jadi waktu ini nak ceritanya apa? Penjual kena ambil risiko dan penjual kena segera untuk respon kepada pembeli untuk menyatakan bahawa barang ini yang sampai ini bukan saiznya, bukan yang sepatutnya. Jaminan pemulangan barang itu, kalau ada kesalahan. Ada kesalahan. Sebab tu antara benda yang sangat dibincangkan oleh para ulama adalah dhaman ataupun kafalah, jaminan berkaitan rapat dengan barang-barang ini kalau berlaku benda-benda yang tak puas hati seperti tadi. So penjual dia kena tahu benda ni. Kalau tak nanti dia buat tak tahu je apa semua, dia dibimbangi takut apa, dia memakan harta yang salah, yang batil. Harga jualan itu dibimbangi takut pada jatuh unsur syubhah ataupun haram. Jadi dia kena ambil jelas atau isu ini berkait dengan perkara ini kerana dia itu akan memberi kesan kepada akad dan juga jual beli yang berkaitan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi bincang tentang sejuk beku, kemudian lewat tadi kita kata secara asasnya kita kena berbincang, dan pada waktu itu yang sepatutnya penanggungan dia kata 3 hari. Betul. Tapi lepas 6 hari contohnya kan, dah tak jadi sejuk beku, dia jadi benda lain. Dia jadi kulat beku. Berkulat ada kan contohnya. Jadi pada waktu itu dia kena faham dan kena berbincang, dan pada waktu itu yang ditanggung sekali adalah siapa yang berjanji kata 3 hari tadi. Sebab dia sebut wa'ad. Wa'ad ni adalah satu dalam isu muamalat, perjanjian satu orang itu untuk dia ada 2 konsep. Satu dipanggil qadaan daripada sudut undang-undang, satu dia dipanggil din ataupun dinayatan. Maksudnya sudut undang-undang satu isu, sudut agama satu isu. Di sini ceritanya sudut agama. So agama daripada sudut apa, perjanjian dia buat tu 3 hari lah. Kalau dia tak mungkin perjanjian itu, maka pada waktu tu syarak mengizinkan untuk dia buat pemulangan ataupun dia mengganti rugi tentang isu-isu ataupun barang-barang yang dibincangkan tadi. Jom kena bincang molek lah. Kena bincang molek. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dari Terengganu sebentar tadi, dan Ustaz berbalik kepada persoalan point reward ataupun pertaruhan menggunakan koin tadi. Dia macam konsep bertaruh juga, tapi dia bukan bertaruh. Kalau kita masuk belian tu, tapi kalau kita tak ada rezeki, tak dapat, mana kata lebur koin yang kita dapat dalam aplikasi itu Ustaz. Dan ada juga aplikasi yang bila kita makin banyak berbelanja, kita layak untuk qualified untuk kita dapat pelindungan takaful ataupun insurans Ustaz. Sedikit pandangan pada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Dai Anas. Satu soalan yang bagus. Dia berkait rapat kadang-kadang tu kad tertentu, kita beli dekat mall, kita beli kat pasar raya, dia akan dapat dia punya poin-poin dia dan sebagainya. Jadi secara umumnya kita kata kad berkaitan ni dia ada perbincangan di sisi Majma' Fiqh Islami ataupun Kesatuan Ulama Sedunia. Perbincangan berkenaan satu kad ni kad jenis yang percuma. So kita ada peluang, kita ada ruang untuk kita ni dimasukkan nama, dan nama itu mungkin kita ada peluang untuk menang hamper ataupun apa-apa. So kad tu dibeli secara percuma. Diberi percuma lah. Yang kedua, kad yang dibeli dengan harga yang mana
kita kata dalam RM10, kan RM10, RM5 contohnya, dia kena bayar sikit lah. Yang tu ada khilaf di kalangan para ulama, sebahagian menyatakan tidak diharuskan, sebahagian menyatakan diharuskan. Kalau ambil pandangan yang menyatakan diharuskan, seperti mana yang dibincangkan oleh Kesatuan Ulama Fiqh sedunia, maka diharuskan untuk kita bayar sikit lah. Jadi ada peluang untuk kita dapat poin, kita dapat diskaun dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kad yang mahal ni. Maksudnya kena bayar tu 100, 200. Maka yang tu tidak digalakkan. Majma' Fiqh Islami bila bincang tentang isu ni, mereka menyatakan dia tidak diharuskan, dan itu pun perbincangan yang sangat panjang. Tapi ceritanya tadi yang nak dapat poin tadi tu. So dengan kad, dengan apa semua ni, kita dapat poin. Contoh, saya beli satu barang, kalau lebih 100, 200, 300 ke, saya akan dapat 1 poin, yang mana poin tu saya akan dapat hadiah cabutan bertuah. Tapi saya dah beli barang 1,5 tadi. Maka kesimpulannya, kalau kita membeli barang, kita dapat barang tu, kita tak rugi pun. Kicap dapat kicap lah, Maggi dapat Maggi. Sesuai dengan harga yang kita sesuai bayar dengan harga tu, maka nama tu hanya dicadangkan bila mana dia membuat cabutan bertuah. Hukumnya adalah harus. Tapi kalau kita beli tu kena bayar. RM1 ni untuk bayar pertaruhan, maka itu adalah judi yang jelas-jelas. Kan maksudnya macam mana nak tahu kategori judi ataupun tidak? Contoh ginilah. Secara ringkasnya begini, saya buat contoh lebih mudah. Katalah contoh kita buat satu bayaran makan malam. Makan malam ni contohnya, katalah contoh RM50 satu kepala. Kita pun bayarlah. Niat dia apa? Makan malam. Tapi bila-bila kita makan, akhir sekali ada pengumuman, okey, bagi sesiapa yang ada tengah makan apa semua tu, sebelum kita pulang, sebelum kita balik ni, sila tengok di bawah kerusi anda ada nombor cabutan bertuah contohnya. Dia pun tengok nombor 55. Tak contoh. pernah bertuah. Memang bertuah. So tengok ada nombor 55. So tadi dia bayar tu nak bertanding ke, dia bayar ke nak makan? Untuk makan. Untuk makan. Maka pada waktu hukumnya adalah harus. So yang dia bayar, dia buat apa semua tadi tu adalah untuk beli. Tapi kalau RM1 dimasukkan, ini semua perbankan Islam buat. Perbankan Islam buat macam mana? Maksudnya, jangan kurang dalam akaun anda lebih daripada RM1,000. Kerana nama anda mungkin akan naik, kan adalah dia punya kena daftar, kena apa semua, dan kemudian akan memenangi contohnya kereta A to Z. Melayakkan anda kan? Kereta A, kereta B dan sebagainya. Maka yang tu harus hukumnya. Tapi kalau bank konvensional ke apa semua, dia buat kena bayar RM2 kena cas. Itu judi. Jadi kita kena dapat tahu mana judi, mana harus dan perkara yang berkaitan. Maka itu sangat penting untuk kita bincangkan tentang perkara. Wallahu akbar. Dan untuk takaful atau insurans tadi mungkin kita akan bincang selepas ni Ustaz. Kita host setiap dulu kita nak raikan pemanggil kita di talian pada ketika ini, yang saya kira insya-Allah kita nak berehat dulu Ustaz. Insya-Allah selepas ni mungkin kita akan raikan pemanggil kita. Teruskan menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kerana terus menjadikan Tanya Ustaz sebagai rancangan pilihan anda. Dan kita masih lagi berbicara topik fik muamalat jual beli atas talian bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 18881677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dang Anas. Ya, silakan soalannya Kak Yat. Kak Yat, lama Dang Anas tak bersiaran. Ya, ini kembali bersiaran, cuti panjang insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang Ustaz, masalahnya kita dalam online ni bukan kita marah sebab barang tu tak dapat, tak cantik. Tapi kadang yang jawab tu mesin Ustaz. Tapi soalan Kak Yat nak tanya, apakah pendapatan yang kita perolehi melalui tontonan di YouTube itu dikira juga sebagai perniagaan atas online? Sedangkan ada yang perkongsian tu kita tengok tak mendatangkan manfaat pun. Cuma untuk meraih populariti. Lepas tu lagi satu soalan, kita buat part time dalam masa waktu kita bekerja.
Bagaimana pendapatan tu, Ustaz? Ya. Itu saja soalan Kak Ayat, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. Soalan yang cukup menarik daripada Nur Hayati Ismail yang bertanya tentang dua soalan tu, Ustaz. Ya, saya tertarik dengan soalan yang kedua tu. Kadang masa kita bekerja untuk syarikat kita, tapi kita gunakan, kita peruntukkan dalam masa yang sama handphone kat tangan. Rupanya bisnes online, Ustaz. Jadi bagaimana pendapatan Ustaz, adakah dikira sebagai syubhah? Ini antara soalan yang saya kira cukup menarik untuk dibincangkan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Kak Ayat daripada Rawang tadi. Jadi bila kita bincang ni, pertama sekali tadi isu berkaitan dengan pendapatan hasil daripada YouTube. Pendapatan hasil daripada YouTube ini dia perbincangan yang sangat panjang sebenarnya, tapi tidak ada satu keputusan tuntas daripada fatwa yang menjelaskan. Cuma kita sebutkan bahawa sebenarnya dia, kalau dulu orang cerita tentang YouTube ni, dia punya, kita boleh pilih iklan tu. Dia isunya bila kita satu view, berapa ramai, kalau 1,000 tu ada bayaran-bayaran tertentu. Kalau 1,000 view ataupun 3,000, 10,000 dan sebagainya, satu isu. Yang kedua adalah konten itu sendiri. Konten apa yang dibuat dengan YouTube itu. Dan yang ketiga adalah isu berkaitan dengan iklan-iklan yang dipaparkan. Bukan TV jadi iklan. YouTube pun ada iklan. Kartun kanak-kanak dia YouTube ada iklan. Ada iklan. Jadi ceritanya iklan itu iklan yang bagaimana? Dulu orang kata ada iklan-iklan tidak menutup aurat, iklan arak, iklan judi, mesin-mesin judi dan sebagainya. Itu satu isu. Yang kedua, ada sebahagian pula menyatakan dah boleh filter. Kita dah boleh pilih iklan mana yang kita nak dan sebagainya. Ikut preference kita. Maksudnya ini tak tutup aurat, ini ada unsur judi dan sebagainya. Cuma kita nak ceritakan asalnya hukumnya adalah harus, asal hukum, kerana dia kalau kontennya bagus, nasihat ataupun contohnya apa, pengalaman dia jumpa dengan orang ke contohnya. Tapi kalau buat tu adalah benda prank, benda yang menipu, benda yang nak naikkan follower dan sebagainya, nak nampak dia tu bahawa kita kata apa, sebagai meraih pendapatan tu, memang kita kata asalnya mana-mana perkara yang melibatkan jauh daripada unsur penipuan haram dan sebagainya tadi, maka ia diharuskan. Cuma kita nak kena tengok lebih detail apa sebenarnya iklannya, bayarannya macam mana dan sebagainya. Maka semua itu perkara yang perlukan kepada kajian yang lebih dalam daripada sudut mereka yang saya dulu pernah juga nak buat YouTube ni, nak buat pergi sungai ke apa kan. Tapi bila fikir-fikir balik, tengok macam ada unsur-unsur yang tak berapa jelas. So saya kata asalnya harus, tapi kalau tuan-tuan nak tinggalkan ataupun ada cara kaedah yang lebih detail daripada sudut teknologi, daripada sudut nak mendalami perkara itu, maka kena bincang elok-elok. Itu dia punya keputusan asalnya, kena bincang, kena jelaskan lagi apa sebenarnya kandungan-kandungan dan perkara yang berkaitan. Tapi asasnya kalau okey, kandungan daripada sudut mungkin pilihan iklan-iklan tadi dan sebagainya, kalau harus, maka hukumnya adalah harus. Baik, itu satu isu. Isu yang kedua, online waktu kerja. Kan. Dia ada dua sebenarnya. Waktu kerja ni ada orang online, WhatsApp tu memang kerja dengan WhatsApp. WhatsApp lah itu ini dan sebagainya, WhatsApp itu satu medium pekerjaan, tidak ada masalah kalau betul-betul buat kerana kerja. Okey, cuma isunya sekarang ni bila buat dalam waktu bekerja, ada kerja lain. Betul. Kerja lain tu apa? Yang tadilah jual kek waktu tu, kan jual baju waktu tu, jual online semua waktu tu. Okey. So sekarang ni pertama sekali Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad kontrak perjanjian yang telah pun kamu lakukan. Kata Imam Ibn Zaid ketika mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir Imam At-Tabari, menyatakan bahawa maksudnya juga ada dalam akad kontrak muamalat. Kita kena tunaikan akad tu. Maksudnya kalau kita akad tu yang mana? Yang kita sign tu. Kan akad yang kita sign maksudnya masuk pukul 9 balik pukul 6, bukan masuk pukul 9, okey pukul 10 online. Kan sampai pukul 11 jual beli online dah. Kalau ada kontrak macam tu baguslah. Tapi kalau tak ada, maka kita kena ikut hukum asal. Okey, kemudian juga kata Saidina Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah menyatakan bahawa al-muslimuna ala syurutihim, iaitulah orang-orang Islam dipegang pada syaratnya. Syarat yang mana? Masuk pukul 9 tadilah, balik pukul 6. Maka pada waktu tu pendapatan berkait rapat dengan jual beli online waktu bekerja, maka hukumnya syubhah dan dibimbangi. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Famani taqash syubhat", siapa yang mana bertakwa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka insya-Allah dia menjauhi perkara-perkara yang haram. Maka pada waktu tu kita kata jangan buatlah. Jangan buat, ikut kontrak asal perjanjian, kerana itu adalah hak wajib untuk ditunaikan. Adapun online dan sebagainya tadi, waktu rehat, waktu malam, persilakan, tak ada masalah. Allah. Kadang-kadang majikan pun memahami dalam keadaan pandemik sekarang, kita perlu buat 2-3 kerja. Kita kena bincanglah dengan majikan. Kata, bos saya nak kerja
online kan. Jadi minta izin bos dalam masa kerja, kalau free saya nak buat begini. Jadi bos pun faham, bos pun manusia juga Ustaz. Dan kita pun pernah jadi majikan Ustaz. Jadi kita memahami keadaan itu. Kalau ada permission ataupun ada kebenaran maka diharuskan. Tapi kalau tak diberikan kebenaran maka kita perlu kekal dengan kontrak tersebut ataupun undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh pihak majikan kita, insya-Allah, demi sebuah keberkatan Ustaz, insya-Allah, tabarakallah. Dan ada berikutnya kita ada Haji Tukenon di talian pada ketika ini. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tukenon yang betul tadi, yang saya hormati Ustaz Suki Osman dan Dayi Anas dan semua kru-kru yang telah mengambil saya untuk bercakap pagi ini. Persoalannya pendekkan gini lah Ustaz dan Dayi. Silakan. Ini jual beli ini maknanya pada zaman COVID ataupun penyakit yang memperlukan paling bahaya sekali lah. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Zaman Nabi dulu ada juga penyakit kan? Penyakit taun dan sebagainya lah. Jadi macam mana cara jual beli Nabi masa zaman dia? Pada sekarang ni jual beli memang kita kena pakai lain lah. Jadi kalau pakai dia dulu ada pakai lain juga ke ataupun macam mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang unik dan menarik sebenarnya Ustaz. Kata-kata dalam talian zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman Rasulullah mungkin sedikit berbeza situasi dan juga gambaran perniagaan. Mungkin lelongnya pun mungkin sedikit berbeza dengan lelong kita hari ini. Ini lelong jam pun dalam Facebook dan sebagainya kan. Jadi sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Tukenon. Baik, asalnya kita kena tahu dalam muamalat ni dia ada dua jenis kontrak. Kontrak yang pertama dipanggil sebagai al-aqdu mustajiddah ataupun mustajid. Maksudnya akad yang baru yang tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dipanggil akad al-musamma ataupun ghair musamma yang kita sebutkan yang awal tadi, dan yang kedua akad musamma. Musamma ni maksudnya yang dinamakan dan yang ada pada zaman Nabi. Kan jual beli jangan riba, jual beli apa lagi tadi, jual beli secara lelong dan sebagainya, maka kontrak itu dah berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jual beli atas talian secara online ni tidak pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dikategorikan sebagai akad mustajiddah. Maksudnya akad kontrak yang baru, akad kontrak yang moden. Maka bila sebut tentang akad kontrak yang moden ini, dia kena ikut kepada hukum-hukum asal. Maksudnya yang tadilah tidak ada judi, tidak ada riba, tidak ada perkara-perkara yang mengharamkan dan sebagainya. Jadi hukumnya boleh ke tak boleh? Maka hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Dan harus ini daripada sudut apa? Sebab tu disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-Muwafaqat, disebut juga oleh Imam Ibn Hazmin dan sebagainya, al-aslu fil muamalat al-iltifat ila al-ma'ani. Asal daripada hukum muamalat ini maka dia memenuhi hajat dan keperluan kepada manusia. Akan tetapi walaupun penuhi hajat, keperluan, tetap kena mengikut hukum hakam syarak. Kan, jadi daripada sudut tadi kita kata tidak adalah, tak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia punya kaedah, dia punya panduan, dia punya panutan itu secara umumnya ada di zaman Nabi. Nak buat lelong macam mana, nak kontrak jual beli ni kena apa yang perlu dielakkan, maka semua tu ada di pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan, kontrak mustajiddah, kontrak-kontrak yang baru atas online dan sebagainya. Tapi sebenarnya walaupun online dia ada kontrak di sebaliknya. Contohnya jual beli salam. Jual beli salam ni macam mana? Yang tempahan tadilah. Ada juga istisna. Istisna juga tempahan. Tempahan yang mana dia custom made. Contohnya Da'i Anas nak buat apa makan-makan kat rumah. Ajak saya lah, jangan lupa. Nantilah lepas COVID. Jadi nak buat makan tu kena tempah kek. Kek ni custom made. So custom made ni maksudnya dia kena tempah, dan tempah itu atas kontrak istisna. Maksudnya pembuatan. Jadi pembuatan tu ada kontrak. Jadi kontrak itu kita tempah pun secara online, kita tempah pun secara call, kita pergi ambil pun, tak pergi ambil pun orang hantar kan. Jadi waktu tu boleh tak boleh, jawapannya harus walaupun kontrak yang baru, tapi sebenarnya di bawah itu ada kontrak-kontrak yang diiktiraf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni order kek gambar gini tiba-tiba keluar gambar pelik masya-Allah. Jadi nak return pula benda dah siap, dah tinggal nak makan je Ustaz. Dia nak makan pun tak gambar muka siapa. Tengok masya-Allah tabarakallah. Tu antara perkara yang telah pun dijelaskan oleh yang bagi Ustaz. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita juga di talian pemanggil kita pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Oh, nampaknya talian terputus Ustaz. InsyaAllah mungkin kita akan raikan selepas ni. Memanggil sebentar tadi yang telah pun buat panggilan, mungkin masalah teknikal. Dan berikutnya di Facebook Ustaz, kita raikan lagi soalan yang berikutnya. Mas Ripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Adakah hukum jual beli atas talian perlu berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis? Antaranya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 275. Mohon Ustaz huraikan dengan jelas tentang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adakah jual beli atas talian boleh berlakunya unsur riba? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada puan yang bertanya tadi. Baik, bila kita sebut tentang riba, betul Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 275 itu, ayatnya panjang, alladzina ya'kuluna riba dan seterusnya, dan yang kita poinnya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan segala jenis jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi ditanyakan tadi apa maksud halal jual beli, apa maksud haram riba? Baik, kalau perhatikan pada ayat itu ada alif lam. Kan wa ahallallahu al-bai'a, pada alif lam pada al-bai'a, alif lam pada ar-riba. So ada alif lam. Alif lam ini dipanggil di sisi ulama-ulama bahasa dipanggil istighraqiyah. Istighraqiyah ni maksudnya adalah semua benda jual beli yang halal, yang okey, yang harus termasuk dalam jual beli itu Allah halalkan. Semua jenis riba, sikit ke banyak ke, melalui online ke tak online ke, maka semua itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sikit, walaupun banyak, walaupun apa apps yang digunakan. Okey, itu daripada satu sudut. Yang kedua, dipecahkan riba ini kepada dua perkara. Satu dipanggil riba ad-duyun, riba yang melibatkan hutang. Yang kedua riba al-qard, ataupun riba yang dipanggil riba yang melibatkan al-bai', buyuk, riba jual beli. So macam mana hutang dengan jual beli? Dipecahkan pula kepada dua. Hutang dia boleh jadi maksudnya kita berhutang tu, jual beli tu, tapi dia ada dia punya, kita kata apa, berhutang tu dia bagi kita pinjam, kan perbankan konvensional ataupun apa, sekarang ni boleh apply lah, banyak dah secara online kan. Jadi kita bagi kita pinjam, tapi dia charge di atas interest pinjaman tu. Duit yang kita pinjam tu dia charge pada tu, bukan kontrak jual beli seperti mana yang dibuat oleh perbankan Islam. Maka pada waktu itu hukumnya adalah riba, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pula jenis kita pinjam dengan kawan-kawan ni, kan pinjam dengan kawan ni asalnya 100 lah. Tapi sebab kita lewat sebulan ni tambah sikit kot. Asalnya tak syarat pun. Tapi disebabkan lewat. Maka itu dipanggil juga sebagai riba jahiliyah yang diharamkan. Dan kemudian ada riba berbentuk al-fadal. Di bawah riba buyuk tadi, fadal ni maksudnya apa? Dan juga riba nasi'ah. Riba fadal ni dia lebih. Lebih ni macam mana? Jual beli emas tadi. So kena tengok tu. So maksudnya kalau kita nak kata apa konteks jual beli yang terlibat dengan riba dalam konteks semasa, pertama, kalau kita jual beli barang kemas, jual beli emas, kena tengok betul-betul. Betul. Kena hati-hati betul-betul. Kena pilih siapa kat tempat. Contohnya sekarang ni kita ada akaun emas. Siapa sebenarnya yang buat akaun emas ni, apa kaedah syariah yang dipakai, apa dia punya kontrak yang dipakai. Sekurang-kurangnya 5. Contoh ada bai'at saraf, ada wadi'ah, ada dia punya dipanggil sebagai wa'ad, ada pula dipanggil wakalah, ada dipanggil hibah. 5 kontrak dalam satu kontrak jual beli emas. Pening kepala. Tapi secara ringkasnya kita nak kata, sebab saya terlibat, saya pernah tengok, kita buat walkthrough, perbincangan, kemudian saya juga ada penasihat beberapa tempat ni. So ada perbincangan nak buat akaun emas. Jadi nak tengok emas ada ke tak? Ada. Saya pernah tengok emas tu 260 kilo dekat bank tu. 260 kilo ni bukan do yang musangking tuan-tuan, emas. Kan banyak kan. Pegang satu-satu tengok, oh rupanya betul-betul ada emas, bukan menipu. So itu perbincangan daripada sudut lain. Tapi secara asalnya kena hati-hati kalau jual beli melibatkan akaun emas, jual beli melibatkan emas, kena tengok siapakah tempat ataupun dengan bank ke apa yang kita berinteraksi, halal ataupun tidak. Satu. Yang kedua, apps tadi tu. So ada yang top up, kemudian digunakan duit kita tu untuk apa? Untuk dapat dia punya keuntungan. Daripada tu pula kita dapat keuntungan, kemudian dia bagi kita pinjam tapi charge pula. Tu cerita tu termasuk juga dalam unsur-unsur berkaitan dengan riba. Dan juga jual beli mata wang di atas talian. So tengok juga mata wang jenis yang macam mana. Boleh masih ada nilai ke, masih boleh diguna pakai ke, ataupun sebenarnya dia antik ke, ataupun dia ni special daripada yang lain ke. Semua tu kena penilaian daripada sudut syarak dan kena hati-hati, lebih-lebih lagi di atas talian. Sebenarnya banyak lagi tapi itu secara ringkas, dan kita hati-hatilah supaya tak terlibat dengan riba. Allahuakbar. Semalam ada seorang sahabat saya, dia hantar gambar WhatsApp, duit yang digabungkan, duit RM10 dengan RM20 terputus, tapi dia gabungkan dia selotip. Jadi nak tengok nilai ni RM10 ke RM20. Dia kata siapa nak barang rare. Dia tengok rupanya duit. Allahuakbar. Jadi kalau berniaga mungkin tak laku kat duit tu, insya-Allah. Itu gurau-gurau kawan-kawan saya. Jadi insya-Allah kita perlu mengetahui dan juga cakna dengan hukum hakam ini untuk kita menjaga keberkatan dan kita menghindari kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, di talian pada ketika ini pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan, silakan soalannya. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Assalamualaikum. Soalan. Ya. Ada terkena bisnes ni sebut bahawa ramai kawan di atas talian
dan juga syarikat ni letak target jualan dan keuntungan awal tahun sebelum masuk tahun baru tu, dan meletakkan hak Allah iaitu zakat perniagaan di akhir. Maka dengan ini mulalah setengah pengusaha di atas talian ni mengeluarkan zakat perniagaan secara bulanan dengan harapan bila utamakan hak Allah melalui zakat tu agar Allah dapat memenuhi target dia. Jadi apa ulasan Ustaz dan bagaimana sebenarnya zakat perniagaan ini dikira? Atas keuntungan selepas cukup haul atau secara target dengan utamakan hak Allah seperti kata trainer tersebut? Ya. Terima kasih soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan tentang zakat ni, bagaimana kaedah pembayaran tahunan ataupun cerita pasal target juga zakat perniagaan lah, saya kira sebagaimana soalan yang awal tadi kita raikan sahabat kita bertanya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Abdullah yang bertanya tadi. Ni satu perancangan yang bagus sebenarnya. Bila mana kita merancang, kita buat perniagaan, matlamat yang paling besar kita kata nanti nak keluarkan zakat. Kan? Jadi ini antara benda yang sangat penting bagi setiap bisnes ataupun setiap pekerjaan, jual beli dan sebagainya kita lakukan. Target kita adalah insya-Allah kita nak keluarkan zakat. Dan bila cerita tentang zakat tadi, kalau kita pergi kepada pusat-pusat zakat, mereka akan bagi kepada kita dua kaedah, dua cara. Yang dipanggil sebagai kaedah pertama ni adalah kaedah yang menghimpunkan semua pendapatan kita. Kemudian dia ada pula isu berkaitan dengan ta'jiluz zakat. Ta'jiluz zakat ni macam mana? Macam zakat gaji, patut kita bayar ikut haul. Haul ni bila? Maksudnya kalau contoh hari ni adalah 26 bulan 5, 26 bulan 5 tahun depan lah baru keluar. Kan? Maksudnya cukup genap setahun. Betul. Tapi isunya sekarang ni tak cukup, tak genap setahun. Boleh tak kita keluar secara bulanan contohnya? So dipanggil ta'jiluz zakat. Ini di fatwa yang sangat popular di sisi para ulama, antara Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Syekh Dr. Yusuf Dr. Abu Zahra dan sebagainya bincang. So ta'jiluz zakat ni hukumnya harus untuk keluar secara bulanan, tak ada masalah, walaupun tak ikut dia punya sampai haul. Sebab dia mal mustafad, ada perbincangan yang panjang. Tetapi kalau kita ikut haul pun itu perbincangan dengan pusat zakat. So ceritanya pergi ke pusat zakat, bincang macam mana pendapatan saya ni dan boleh keluar secara bulanan, ya sudah tentu kalau ada keizinannya, dan kemudian juga secara tahunan pun boleh. Ini perbincangan yang panjang, tapi saya ringkaskan, boleh pergi kepada pusat zakat, kaunter zakat dan bincang lebih lanjut perbincangan berkaitan dengan pengeluaran zakat daripada sudut yang tadi. Itu satu. Yang kedua pula, isu berkait rapat dengan kita buat tu kita nak untung. Buat ni kerana Allah ni sekian-sekian, tapi sebenarnya bukan kerana Allah, kerana nak untung. Itu perbincangan panjang pula. Nanti insya-Allah ada masa kita akan sambung lagi. Insya-Allah Ustaz. Kita nak tamat di TV3 untuk topik kita pada pagi ini, jual beli atas talian, banyak lagi akan kita kongsikan. Insya-Allah kita akan sambung bahaskan banyak lagi perkara yang sekira perlu untuk kita huraikan kepada para penonton tentang jual beli atas talian. Insya-Allah kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita sama-sama masih lagi bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Mustafa Suki untuk kita mengupas dengan lebih lanjut topik fiqh muamalat jual beli atas talian. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun sudi mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita insya-Allah. Dan Ustaz, saya nak mengambil kesempatan ini juga, insya-Allah pada petang hari ini Ustaz, kita di Malaysia juga akan melalui ataupun fenomena gerhana bulan insya-Allah yang telah pun diwawarkan menerusi media, dan juga pejabat Menteri Agama telah pun menyatakan bahawa kita akan melalui fenomena gerhana bulan pada maghrib ni Ustaz insya-Allah, dan kita dianjurkan untuk kita mendirikan solat sunat gerhana dan kita sama-sama menghayati
fenomena gerhana ini dalam keadaan kita muhasabah diri kita di antara perkara-perkara yang telah pun disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dan kita jangan sekadar takat gambar je Ustaz, kita kena hayati juga apakah ibrah di sebalik gerhana bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita. InsyaAllah tepat pada jam lebih kurang 6 ataupun 7 petang ini kita akan melalui fenomena tersebut. Dan Ustaz, berbalik kepada soalan tentang fiqh muamalat dan juga jual beli atas jalan ni Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook, Kak Ju Zabidi, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Soalan yang pertama, aktiviti main kutu secara dalam talian menjadi popular sejak kebelakangan ini. Tanpa bersemuka, mereka melakukan urusan pembayaran. Kutu ini bukan sahaja berbentuk wang tunai, malah melibatkan barangan yang berharga. Soalannya Ustaz, adakah bermain kutu secara atas talian dibolehkan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Mungkin terlibatlah tu. Sebab tu tanya mewakili pemain-pemain kutu Baik, pertama sekali apa sebab nama dia kutu? Sebab nama dia kutu adalah kerana dia merayak. Itu nama kuman dia merayak kepada giliran-giliran tu kan. Itu sebab nama kutu. Orang tua-tua dulu katalah. Disandarkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang hukum main kutu ni, sebenarnya dia berbentuk apa? Adakah dia pinjaman? Adakah dia hibah? Ataupun dia sebenarnya apa, ataupun sebenarnya akad dia sebagai derma, kan, ataupun bagaimana. Jadi itu kontrak-kontrak yang kita perlu faham apa yang ada dalam kutu. Tapi sebenarnya perbincangan yang panjang di kalangan para ulama, saya nak bincang sudut dua. Satu dari sudut akta, satu daripada sudut fiqh. Adapun daripada sudut akta berkait dengan kewangan berkaitan dengan kutu 1971. Maksudnya bermain kutu ni maksud mengumpul deposit. Hatta bank-bank pun sebenarnya dia kena ada lesen untuk kumpul deposit. Sebab dia ibu kutu tu, ibu dia tu, dia akan kumpul duit. Kemudian dia akan bagi orang tu. Kemudian kadang-kadang tu ada dia punya kos perkhidmatan RM10 ke berapa. Adalah dia punya perbincangan. Tapi sebenarnya kita kata asasnya dia perbincangan itu daripada sudut akta, daripada sudut undang-undang, dia tidak dibenarkan kerana dia tidak berlesen. Kan. Tapi sebenarnya ramai orang buat pada hari ini. Itu daripada sudut undang-undang kita bincang. Adapun daripada sudut hukum, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Hattab dalam kitab beliau Mawahibul Jalil, dalam satu kitab fiqh yang masyhur di sisi mazhab ulama fiqh, Imam Malik rahimahullah, berbincang tentang satu kaedah, iaitu aslafni wa aslafuk atau aslafni wa aslafak. Maksudnya kamu bagi aku hutang, aku bagi kamu hutang. Boleh faham ke? Saya bagi kamu hutang, kemudian saya bagi kamu hutang, kamu akan bagi pula saya hutang. Ataupun saya bagi kamu hutang, kamu kena bagi pula saya hutang. So ini dia punya konsep asal. So di sisi mazhab Imam Malik rahimahullah ini, perbincangannya hukum asalnya adalah makruh. Seolah-olah macam diikat. Maksudnya gini, saya bagi awak hutang, awak kena bagi pula saya hutang. Maksudnya satu tempoh nantilah. Bila duit tu dah sampai kita punya raun cabutan kita tu, maka kita pula akan berhutang dengan tu, kita kena bayar pula selepas tu 300, 200. Okay. So daripada sudut hukumnya, hukum asalnya kita kata dia harus, tapi ada beberapa perkara. Pertama, daripada sudut cabutan itu, undian itu sebenarnya adakah termasuk dalam helah berkaitan dengan riba? Sebab apa? Dia ada situ sebab dalam kaedah Ibn Abbas rahimahullah menyatakan bahawa kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, tadi kan pinjam, yang mana ada unsur-unsur manfaat. Manfaat ni apa? Manfaat tadi dia tak semestinya manfaat tu mesti duit. Manfaat itu tak semestinya sekian-sekian. Manfaat itu mungkin juga daripada sudut giliran. Betul. So di sini perbincangan panjang di kalangan para ulama fiqh. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, dia mestilah tak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Contohnya kutuk emas. So emas tu emas yang macam mana? Kalau contohnya macam wafer, gold, bar, apa semua tadi tu, yang tu hukumnya tidak dibenarkan. Tapi kalau bentuk piasan dan sebagainya, perbincangan yang panjang di kalangan para ulama fiqh disebut oleh Imam Zuhri, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Syekh Islam Ibn Taymiyah, dan banyak lagi pandangan di kalangan para ulama. Contohnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Syekh Dr. Sulaiman Abdullah Al-Mani', kemudian Syekh Muhammad Ukam dan sebagainya. Perbincangan yang panjang di kalangan ulama seluruh dunia. Tapi secara umumnya kita kata elakkan berkait dengan emas ni. Tapi kalau bentuk duit tadi, kita kata hukum asalnya dibenarkan, diharukan sebab dia ta'awun, tolong
membantu. Tapi kena tengok daripada sudut syaratnya, apakah akad kontraknya, apa yang wajib dipenuhi bila mana seorang ibu kutu kan, untuk mengutip kutu-kutu yang ada. Itu dia ada perbezaan. Sebab ada kutu yang dibuat tu, kalau lewat sejam dia kena bayar. Contohnya, patutnya awak kena masukkan duit, contohnya 300 setiap bulan, pada pukul 25 hari bulan, pada pukul 26 hari bulan, pada pukul sebelum pukul 5. Kalau lebih pukul 5 kena cas RM1 contohnya. Ataupun tak cas RM1. Dia daripada nombor 34 dia akan pergi nombor 40. Dia punya giliran dia. Tukang giliran dia. Ini juga ada perbincangan fiqah yang perlu dilihat dan perlu diteliti. Cuma kita kata asal hukumnya adalah dibenarkan, tapi berkait dengan undang-undang dia ada isu-isu yang berkait dengan perbincangan. Cuma asasnya harus, tapi kena tengok daripada sudut kontrak, akad ataupun apa sebenarnya yang ada dalam kutu itu sendiri. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, terutama kepada ibu-ibu kutu dia, Ustaz. Allah dengar pun pelik, Ustaz, tapi itulah hakikat yang berlaku, Ustaz. Undang-undang satu hal, masalah syarak pula satu hal lagi, Ustaz. Dan berikutnya Sazliatul Sidik, Ustaz, yang bertanya di Facebook. Sekarang kita nak saksikan bagaimana soalannya, cukup menarik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hukumnya seseorang yang menjual atas talian sesuatu produk dan mengatakan testimoni dia yang menggunakan dan orang yang tertarik kepada produknya sedangkan dia bukanlah pengguna produk tersebut? Apakah seolah-olah menipu dalam perniagaan atau dibenarkan sebagai teknik pemasaran untuk menarik pelanggan? Mohon pandangan Ustaz, syukran, biar tahu jangan keliru. Ini sering juga berlaku, Ustaz, segelintir peniaga-peniaga yang meletakkan testimoni palsu dan sebagainya, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita berbalik pada persoalan, terima kasih pada puan Sazliatul Sidik. Bila berbincang tentang perbincangan isu berkait dengan ada unsur penipuan, teknik marketing dan sebagainya, review, maka semua ni dia satu je sebenarnya. Puncanya, ada tak di situ unsur-unsur nak mengelabui? Ada tak unsur-unsur nak mengelirukan? Ada tak unsur-unsur yang nampak macam nak menipu? Maka kalau ada unsur-unsur semua itu, maka semua itu termasuk dalam kategori jual beli an-najash yang kita sebutkan di awal tadi. Yang mana dalam riwayat itu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najas. Nabi melarang daripada jual beli yang ada unsur-unsur penipuan. Unsur penipuan ni boleh jadi macam-macam bentuk. Contoh gini, saya bayar dekat Da'i Anas tolong review produk saya padahal tak pernah pakai pun. Katakan produk saya ni bagus. Kalau ada benda-benda efek ke ataupun kesan sampingan ke, efek apa-apa ke, tak didedahkan. Yang didedahkan adalah kebaikan-kebaikannya. Itu juga termasuk dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Uqbah bin Amir, dalam riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, iaitu la yahillu lil muslimin ba'a min akhihi bai'an. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, iaitulah apa dia, fihi aibun, padanya ada aib. Aib ni rosak mungkin, dia punya kesan sampingan apa semua, kemudian illa bayyanalah, melainkan dia bagi tahu sebenarnya. Kita sembunyikan. Produk ni kalau pakai sebulan okey, lepas 2 bulan dia ada contoh-contohnya kan kesan-kesan sampingan. Dia tak bagi tahu. Maka semua termasuk dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan daripada sudut syarak. Jadi saya jelaskan ringkasnya, apa saja yang ada betul-betul unsur untuk nak menipu, nak meragukan ataupun untuk tidak jelas, maka waktu itu tidak diharus dan tidak dibenarkan untuk kita melakukan transaksi menjual barang-barang yang seperti itu. Maksudnya kena jelas, tidak ada unsur penipuan, kena sangat-sangat kita punya iklan apa semua tu betul-betul jelas. Sangat-sangat memberi apakah maksud sebenar ada pada produk ini, apakah kesan sampingan dia. Itu kalau produk-produk itu. Tapi kita kena ingat juga, kita kena lihat kepada Kementerian Kesihatan, adakah mengendorse produk itu, adakah membenarkan produk itu, lulus tak daripada sudut bahan-bahan kandungan racun apa semua. Jadi ini juga kena tengok. So kita ni macam inilah ceritanya, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena tanya JAKIM, kita kena tengok Kementerian Kesihatan, kita kena tengok pakar-pakar, maka barulah kita boleh buat kesimpulan ataupun kita boleh jual ataupun tidak produk itu. Kadang-kadang ada produk yang, maaf saya sebutkan, produk-produk yang suplemen apa semua ni, ada setengah-setengah doktor ni kata produk sampah. Kan? Maksudnya produk kecantikan kosmetik yang merosakkan buah pinggang apa semua tu, itu doktor punya istilah lah produk tu. Jadi kita kata ini juga antara benda yang sangat perlu berhati-hati. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan ini satu perkara yang saya kira perlu tu sama-sama kita ambil peduli dan juga cakna. Kadang-kadang benda dah Allah dah buat dah cantik dah, dia nak cantik lagi, Ustaz. Jadi perlu kepada ilmu. Semuanya berbalik kepada ilmu sebagaimana Ustaz sebut tadi, dan banyak lagi yang akan kita diskusikan untuk fiqh muamalat jual beli atas talian. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafa Memasuki untuk kita berbicara fik muamalat, jual beli atas talian dalam kerancangan kita Ustaz. Kita berjual beli dan sebagainya dalam keadaan kita membantu para petugas barisan hadapan untuk kita menurunkan kes Ustaz pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Para penonton yang saya kira keadaan yang sangat getir, yang kita perlu sama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Jangan keluar rumah seandainya tidak perlu, dan kita terus melakukan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka jika perlu keluar daripada rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hadis yang menyatakan janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Dalam perniagaan atas talian, ada penjual yang mengiklankan barang yang tidak dimiliki olehnya secara mutlak kerana barang tersebut dimiliki oleh pihak ketiga. Adakah jual beli sedemikian mematuhi syariat Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Al-Ali Ali. Bila berbincang tentang isu hadis ini, pertama sekali hadis ini sahih. Riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah dalam riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sunan, dan kemudian diriwayatkan daripada sahabat Hakim bin Hizam, yang mana ketika mana Nabi SAW melihat ada jual beli tamar dan sebagainya di pasaran, kemudian ada sahabat yang bertanya, kemudian kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa laka 'indah, jangan kamu berjual suatu benda yang kamu tidak ada, maksudnya suatu benda yang kamu tidak miliki. Baik, hadis ini kita kena tengok daripada sudut asasnya. Betul, kalau contohnya kita buat dropship, contoh kita buat jual beli secara atas talian dan sebagainya, kita jadi reseller, kita jadi dropship tadilah, dropshipper. So waktu tu kita hanya jual barang orang, kita cuma iklan link ataupun apa, tapi nanti syarikat ataupun tempat tu yang akan postkan kepada pelanggan. Jadi barang tak ada kat kita. Betul tu kalau tengok daripada sudut hadis tu. Tapi sebenarnya apa yang disebutkan oleh para ulama, antara Imam Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, disebut juga oleh Imam Safi Rahman Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Awazi, disebut juga oleh imam-imam ulama-ulama lain, antaranya juga adalah Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar, dan ulama-ulama kemudian antara Syekh Dr. Qaradawi dan juga Syekh Dr. Ali Mahyuddin Al-Qurahudari menyatakan maksud hadis itu sebenarnya adalah bila ada ketidakmampuan serah barang itu. Maksudnya barang tu bukan maksud barang tu tak ada. Kalau kita buat pre-order contohnya, kenapa orang buat pre-order? Pertama, nakkan barang yang rare, barang yang lain pada lain. Yang kedua, barang tu tak ada di pasaran. Yang ketiga, pre-order barang dia mungkin lebih murah. Jadi barang tu tak ada. Jadi bila tak ada di sini, sama ada pre-order, sama ada dropship, maka hukum kat sini hadis itu terpakai dengan sebab apa? Kerana kalau ada unsur penipuan, tidak mampu serah tadi itu. Maksudnya tak jelas kontrak dia, akad dia, barang dia apa, tapi kita beli. Itu masalah. Tapi kalau jelas, memang pun tanya review kawan-kawan, itu antara teknik lah. So antara teknik kita nak tahu bagaimana cara nak beli dalam talian online ni. Pertama sekali kita nak tengok jangan tipu tu. Kita tengok sekarang ni ada website scam.my, ada website tipu.my, ada website berkaitan dengan siasatan jenayah komersial. Maka tengok kat situ, masukkan nombor akaun apa semua, kita dapat tahu dia menipu ataupun tidak. So sekarang ni semua dah okey dah. So kalau contohnya macam website, dia tengok ada garanti ke, ada contohnya HTTPS ke, ada label ada semua tu, maka yang tu diharuskan, dibenarkan. Dan dia mungkin insya-Allah tidak termasuk dalam unsur-unsur penipuan. Dan tengok review kawan-kawan. Tengok review produk. Tengok orang kata apa tentang produk tu dan sebagainya. So maksudnya barang tu memang ada lah. So bila barang tu ada, maka hadis tadi bukan bermaksud barang tu kalau kita tak buat lagi apa semua, bukan. Maksudnya kalau ada ketidakmampuan serahan barang itu. Maksudnya memang menipu, memang ambil lengah saja. Ini kata orang order biarlah tahun depan lah kot baru nak post kan. Yang tu masalah. Yang tu termasuk dalam larangan hadis yang kita sebutkan tadi. Ini kita kena faham asal. Hadis betul, sahih, tetapi daripada sudut pemahaman itu bagaimana ulama memahaminya. Wallahu a'lam. Secara hakikat memang kadang-kadang ulasan produk yang dibeli oleh pihak lain
kadang-kadang membantu kita. Betul. Contohnya kalau kita memberikan ulasan yang jujur, dia setidaknya memberikan satu gambaran kepada pembeli yang lain yang bakal membeli produk yang sama, dan kita membantu mereka dan kita pun dapat pahala, Ustaz. Betul. Sebab kadang-kadang dia buat review ataupun ulasan produk, dia bubuh gambar tangan dia, dia bubuh gambar anak ada tengah duduk berjoget dan sebagainya. Jadi tidak membantu, Ustaz. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Di Facebook juga bertanya Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah diperbolehkan melakukan urusan jual beli atas talian yang melibatkan emas dan perak? Sekiranya boleh, apakah syarat yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak, iaitu antara penjual dengan pembeli? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkait dengan emas ni ceritanya sangat panjang. Tapi kita kata asasnya kita pergi dulu pada hadis Nabi SAW. Nabi sebut tentang dalam hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit dalam riwayat Imam Al-Bukhari, adz-dzahabu bil-dzahab. Nabi sebut sehingga akhir hadis tu Nabi menyatakan fa idza ikhtalafa al-ajnas fabi'u kaifa syi'tum in kana yadan biyadin. Maksudnya emas mesti dengan emas. Kemudian Nabi kata kalau bertukar, contoh emas dengan perak ataupun duit ringgit nak beli emas. Maka kata Nabi SAW, tidak mengapa kamu jual beli dengan syarat ialah yadan biyadin, on the spot, la ni juga kena serah segera. Itu asas konsep dia. Satu. Dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, adz-dzahabu bil warq, emas dengan perak riba, maksudnya dia adalah item riba, illa hak biha, melainkan on the spot, melainkan lani, melainkan serahan segera. Baik, persoalannya kalau beli secara atas talian, mana serahan segera dia? Kan kita beli atas talian, kemudian pula ada akaun emas dan sebagainya. Okey, jadi bila sebut tentang satu akaun emas, satu lagi jual beli emas secara fizikal itu sendiri atas talian, dia ada perbincangan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Cuma kita kata di Malaysia ada bank-bank yang telah pun di-endorse oleh penasihat syariah mereka, yang mana mengharuskan jual beli di atas talian, khususnya melalui akaun emas. Dia ada gold account, akaun emas. Patuh syariah daripada sudut apa? Pertama, kita nak tengok daripada sudut serahan segera tadi tu macam mana. So serahan segera ni dia ada sistem. Contohnya kalau bank dia ada satu sistem ambil emas dekat Switzerland sebagai contoh. So emas dekat Switzerland tu ada stok ke tak ada? Kalau dekat bank tu sini ada stok ke tak ada? Kemudian kalau ada stok baru boleh beli. Kalau tunggu dulu ke nak beli baru ke, maka dia tak boleh beli emas itu. Satu. Yang kedua, kena tengok pada sistem. Sistem ada waktu dia. So ada sistem yang buka pukul 9 pagi, 4.30. Lepas 4.30 tak boleh beli emas tak? Sebab nanti dia tak on the spot. Betul. Tak masuk dalam sistem. Kemudian juga kaedahnya, bila dah masuk dalam sistem, apakah bukti pembelian yang menunjukkan jual beli itu berlaku? Betul. Ada resit ke ataupun apa, yang ni dipanggil qabat hukmi di sisi para ulama fiqh, iaitulah apa dia? Iaitulah jual beli telah pun terbenterai, telah pun serah terima secara hukum. Secara hukum ni maksudnya melalui resit, melalui kredit akaun itu. Maksud emas tu terus segera dikreditkan dalam akaun tuan-tuan contohnya. So emas online tu. Dan kemudian tuan-tuan pula tengok dalam akaun tu ada. Memang betul jelas berapa sekian-sekian harganya, berapa gramnya dan sebagainya yang tuan-tuan beli tu. Okey, itu satu isu. Kemudian juga kalaulah contoh kita dah beli emas, orang lain tak boleh beli emas sebab dia akan ditanda dengan nombor siri. Sebab tu dalam IOFI nombor 57, iaitulah garis panduan berkenaan dengan emas, dia detail tentang isu itu. IOFI ni maksudnya Badan Pengawasan Syariah dan juga accounting di dunia yang menguruskan keuangan seluruh dunia. So mereka berbincangkan tentang standard gold itu dan mereka menyatakan bahawa apa sahaja bukti yang menunjukkan berlaku qabat hukmi, serahan, kredit, apa ada dia punya apa dalam akaun, kemudian apa lagi dia punya apa resit-resit dan sebagainya, maka itu telah berlaku qabat hukmi. Tapi tuan-tuan kena beli emas dengan tempat, dengan syarikat yang telah pun ada penasihat syariah. Penasihat syariah ni kena jelas, bukan ustaz yang bagi pandangan. Bukan, ni kan siapa bagi, adalah saya tanya berapa orang ustaz tu kata ni. Tak, itu hanya sekadar untuk menyatakan dia kononnya patuh syariah. Patuh syariah ni dia kena ada betul-betul penasihat yang dilantik 3 orang 5 orang yang betul-betul melihat semua produk. Tengok sistem, tengok komputer, tengok hari, tengok kredit, tengok emas ada ke tak, semua kena detail. Dia bukan kata ustaz, saya ada buat gini-gini, halal tak? Saya kata halal kot. Rasa-rasa kan. Lepas tu dia pun kata ada ustaz kata halal. No, itu bukan penasihat syariah. Itu adalah sekadar review saja. Review daripada seorang ustaz, testimoni. Maka dia kena jelas. So saya galakkan kepada tuan-tuan, siapa-siapa nak buat pelaburan emas silakan, tapi kena tengok tempat itu, bank itu, syarikat itu yang telah pun ada dia punya penasihat syariah dan telah pun dipastikan lulus, insya-Allah. Allahu akbar.
syarikat yang telah pun diperakui, Ustaz. Dan kadang-kadang kita melihat juga untuk keberkatan, Ustaz. Kita bukan sekadar kita nak beli, nak untung saja. Sebenarnya kita nak jaga keberkatan sesuatu jual beli itu. Terutamanya dalam urusan jual beli, kita nak hindarkan penipuan dan sebagainya. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum bagi penjual atas talian yang mencipta akaun palsu dan review, yakni ulasan jualan mereka sendiri untuk melariskan produk? Adakah ini juga termasuk dalam penipuan? Terima kasih atas pencerahan. Dan soalan kedua mungkin saya tambah sikit tentang jual beli cryptocurrency ni, Ustaz. Sedikit pandangan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bila kita sebut tentang dia review palsu, testimoni palsu ni, dia ada pula isu-isu yang lain. Betul. Contohnya apa? Kita beli akaun Facebook. So beli akaun Facebook tu dan kemudian kita nak buat apa? Kita nak isi produk kita lah. Betul. So tengok Da'i Anas ada ramai dia punya follower dia. Ada 50,000 contohnya. Saya nak beli kena hack. Masya-Allah. So saya pun beli dah. Boleh dah kita dia berapa? Dia ada range tu. Ada 10,000, ada 20,000, adalah harga-harga tentu. Itu maksudnya dia memang buat betul. Orang beli. Maka beli tu untuk marketing, halal marketing dia, tak ada unsur penipuan, maka harus hukumnya. Tapi dia beli tu untuk nak nampak crowd orang ramai, orang suka, kemudian dia bayar pula, ada unsur penipuan, maka itu adalah benda yang tidak diharuskan pada sudut syarak. So saya sebutkan di awal tadi, apa sahaja jual beli, testimoni, pelanggan dan sebagainya, kita guna tu untuk mengelabui, menipu, maka semua tu termasuk dalam jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak. So sebut tentang cryptocurrency, Bitcoin sebagai contohnya. Dulu pernah sampai 203,000 satu Bitcoin. Hari ni semalam 153,000. Pening kepala lah siapa yang beli Bitcoin. Tapi kita kata asasnya Bitcoin ini hukumnya adalah harus, tetapi kena tengok di situ ada beberapa isu. Pertama, kalau dia dilarang oleh kerajaan, maka hukum itu tidak terpakai. Maksudnya hukumnya haram lah. Betul. Yang kedua, kerajaan sekat semua dia punya transaksi akses semua, maka itu adalah hukumnya haram. Betul. Kemudian mana-mana Bitcoin yang terlibat dengan skim cepat kaya, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang keempat pula, mana-mana Bitcoin yang mana dia itu apa kita kata ada unsur-unsur yang tak jelas. Transaksi ni berapa nak kena bayar kalau buat transaksi melalui Bitcoin sebagai contoh. Maka semua itu antara perkara yang perlu dilihat, perlu diperhatikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dan beri keberkatan dan rezeki yang halal, itu yang paling penting insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan Ustaz, tidak tak salah kita telah pun berada di penghujung rancangan untuk topik kita pada pagi ini, fiqh muamalat, jual beli atas talian. Terima kasih bagi Ustaz banyak yang telah pun dikongsikan. Dan terakhir, untuk mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Baik, insya-Allah. Ada satu doa dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi ajar pada kita hadis yang sahih, bila doa masuk ke pasar supaya kita jual beli online ke apa, mudah-mudahan kita ada dia punya perkara-perkara itu. Dan kelebihannya adalah 100,000 kebaikan, 100,000 dinaikkan derajat dan dikurangkan 100,000 dosa. Hadis tu riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan insya-Allah. Baik, apa doa dia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut wa huwa hayyun biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz atas kesudian berkongsi untuk topik kita pada pagi ini, fiqh muamalat, jual beli atas talian. Dan esok sebagaimana biasa kita akan kembali bersiaran pada jam dan juga waktu yang sama. Terima kasih kepada semua para penonton yang bersama-sama dengan Tayyana Ustaz. Biar tahu jangan keliru, sehingga berjumpa lagi. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.